Kisi tolong ketengahkan pengalaman Kak Faridah, kakak bekas penduduk kawasan Masling. Kisi dah lama kakak duduk sana. Sebenarnya sebelum adanya landasan kereta api, begitu lamalah kakak duduk dahulu, kata Kak Faridah. Pengalaman yang menyeramkan ini telah pun berlaku beberapa puluh tahun yang lalu. Masa itu kakak baru saja berumah tangga dengan suami, kata Kak Faridah. Tinggal di Masling blok ... tak nak saya sebutkan, estet perumahan yang lama. Bila kakak beritahu ibu kakak yang kakak dapat rumah kawasan tu, ibu terperanjat. Ibu kata kalau boleh jangan tinggal di tempat tu. Tapi kakak kata kunci dah dapat. Kenapa? Ibu mengatakan tempat tu keraslah, bermacam-macam alasan yang menakutkan telah ibu beritahu kakak. Tapi kakak hanya simpan, tak beritahu suami, sebab tak nak suami fikir yang bukan-bukan. Kakak hanya kata pada ibu, tak ada apa-apalah, kita hidup dalam zaman moden ni, mana ada hantu, kata Kak Faridah kepada ibunya. Akhirnya kakak berpindah di kawasan Masling. Kisi, kawasan tu memang kisi, masih ada sampai sekarang. Tapi ketika itu, dipendekkan cerita, kata Kak Faridah, kakak hamil anak yang pertama. Suami kakak pula bertugas mengikut shift. Kalau kerja malam ada, kerja petang ada, dan sebagainya. Kalau suami kakak kerja malam, kakak seoranglah duduk di rumah. Dan beberapa kali itu kakak akan dengar, antaranya bunyi ketukan. Pada mulanya kakak fikirkan orang di atas yang setiap malam ketuk tak henti-henti, kata Kak Faridah. Dan kadang-kala takut sendiri duduk dalam rumah. Sehingga kan, kata Kak Faridah, kakak telah pun minta bantuan adik kakak untuk temankan kakak di rumah Masling. Jadi setiap kali kalau suami kakak bertugas waktu malam, adik akan bermalam di rumah kakak. Terpaksalah dia pergi kerja dari rumah kakak. Kakak akan siapkan 2 teksi semua kisi. Sebab masa tu memang kawasan Woodland, kalau orang kata tinggal Woodland, semua tahu jauh. Semua tahu tempatnya jauh, susah nak pergi. Jadi terpaksalah kakak keluarkan sedikit wang kalau panggil adik tidur di rumah kakak bila suami bertugas malam. Malam yang pertama sedang nyenyak tidur, adik dengan kakak terbangun dengar bunyi ketukan lagi. Adik kakak tanya, kata Kak Faridah, "Kak, bunyi apa tu kak, ketuk-ketuk?" Macam biasa, kata Kak Faridah, yang kakak sangkakan orang atas lah. Dia memang macam ni, malam-malam mesti ketuk-ketuk, tak tahulah orang gila katnya. Jadi adik kakak pun tidur. Malam kedua sama juga, malam ketiga. Kemudian bila suami balik pada shift petang, adik pulang ke rumah mak di kawasan Tampines. Dan bila suami minggu depan bertugas shift malam balik, adik kakak, kata Kak Faridah, bermalam dengan kakak untuk beberapa hari, beberapa malam. Dipendekkan cerita, kata Kak Faridah, bayangkan para pendengar Ria 897. Buat minggu yang kedua, adik bermalam di rumah kakak. Bunyi ketukan yang sama kedengaran di waktu malam ketika kakak dengan adik kakak sedang nyenyak tidur. Adik kakak, Kisi, dengan kakak terbangun dari tidur. Kakak kata pada adik, "Dah lah, kau tidur je lah, jangan layan orang atas, orang gila." "Kisi," kata Kak Faridah, bila kakak tengok adik kakak, dia macam tercegat dan tercengang. Baring di atas katil tepi kakak. Badan kakak tepi tingkap dalam bilik. Adik kakak duduk sedang tumpukan perhatiannya pada tingkap dalam bilik. "Dek, kau tengok apa, Dek?" Kak, Ina rasa, Kak, yang ketuk pintu, ketuk-ketuk bukan orang atas, Kak." "Dek, apa kau cakap, Dek? Kau jangan meripik lah, Dek. Pukul berapa kau cakap macam ni?" "Kak, kakak tengok dekat tingkap bilik kakak, dekat atas sekali tu. Macam kepala orang, Kak." Para pendengar Ria 897, kata Kak Faridah, bila kakak pusing, memang benar Kisi, tingkap sebelah atas, bendanya macam bola kecil,
tapi macam kepala manusia. Ada mata, ada mulut, ada taring. Sedang hentak-hentak tingkap bilik rumah kakak, seolah-olah nak masuk dalam. Adik kakak kata sesuatu yang kakak tak terfikir pun. Kak, Ina rasa kak jenak anak dalam kandungan kak. Terus kakak marah adik kakak. Kami berdua keluar dari bilik, tidur di ruang tamu. Setelah kami berpindah, makin dahsyat Kisi. Kali ini dapat lihat dekat tingkap dapur Kisi berbola tu sedang berliga-liga nak masuk ke dalam rumah, tetapi tidak boleh masuk. Entahlah benda tu milik siapa, tapi itulah pengalamannya Kisi. Akhirnya, kata Kak Farida, mungkin anda pada dengar kata-kata ini. Kakak dinasihatkan oleh beberapa orang pakar. Di tingkap-tingkap bilik, letaklah benda-benda yang tajam, kerana makhluk penanggal ini takut. Antaranya pokok lidah jin ataupun pokok kaktus, paku-paku panjang, dan juga benda-benda tajam yang lain. Letakkan di tingkap dan dia tidak akan sesekali cuba ceroboh masuk ke dalam rumah. Terima kasih Kisi dari Kak Farida berkongsi pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu ketika beliau menetap di kawasan Masling. Okey, itu dia. Dan kisah yang sama juga. Saya ada beberapa kiriman email yang saya cuba cari akan serupa. Kalau tadi dari Kak Farida, yang ini daripada ini dari Haja Amnah. Katanya beliau bekas penduduk juga kawasan Masling. Dan bayangkan para pendengar Ria 897, Haja Amnah kata dahulu ketika menetap di sana agak lama lah sebelum berpindah. Sekarang ini dah berpindah di kawasan Sengkang. Tapi dulu rumah Haja Amnah di salah sebuah blok di kawasan Masling. Anak Haja pernah lari balik tercungap-cungap. Bila tanya kenapa, dia kata ada kepala terbang kejar dia dari belakang. Jadi mula-mula tak percaya. Cakap dia, engkau biar betul. Ingatkan dia gurau-gurau. Sekali memang benar Kisi bila dengar daripada teman-teman yang lain juga pernah balik di waktu malam. Ada makhluk penanggal dekat kawasan tu. Dan mengikut cerita mengatakan ada seorang penduduk dekat kawasan tu adalah seorang tukang ubat yang handal. Ramai juga orang-orang Melayu kita dah berubat dengan dia. Daripada segi perubatan tradisional maupun perubatan menggunakan makhluk-makhluk halus. Jadi ingat benar atau tidak, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Tapi bayangkan kalaulah saya balik rumah sorang-sorang, yang pastinya saya akan balik kesorangan diri. Sedang tunggu lift nak naik ke rumah saya, tiba-tiba dekat belakang ada pusing belakang, ada floating head. Saya rasa saya terus keras, kaku kat sana lah. Betul. Memang cukup menyeramkan. Kalau mungkin kadang-kadang kita cuba fikirkan secara logik mungkin tak masuk akal. Tapi kalau anda dalam situasi yang sama, anda balik kerja lewat malam ataupun dalam rumah dekat tingkap, tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk-ketuk-ketuk, tengok betul-betul, pandang betul-betul sebelah atas tingkap bilik, mungkin tingkap dapur, rupa-rupanya benda tu yang mengganggu anda setiap malam bukan orang atas. Misteri jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Kata Rufaida, apa khabar Kisi? Khabar baik Apa khabar semua para pendengar Misteri Jam 12? Perkara ini berlaku ketika saya hamil anak yang pertama. Bak kata pepatah, keluar mulut singa masuk mulut buaya, macam itulah kata Rufaida. Apa yang berlaku? Sebenarnya saya ni tinggal di Woodlands dan ibu mentua saya tinggal di Masling, blok lama. Bloknya 2 nombor. Tempat situ memang sunyi dan seram. Saya lebih rela duduk rumah saya di kawasan Woodlands, rumah-rumah baru. Dan bila dapat tahu hamil anak yang pertama, suami saya tak benarkan saya duduk dalam rumah. Suami saya kata tak bagus kalau dia bertugas malam saya duduk rumah sorang-sorang. Saya kata saya okey, tak ada apa masalah. Nanti kalau tak sedap hati, tahulah saya buat apa. Tapi suami saya berdegil, kata duduk dengan mak mentua lah, dengan ibunya. Jadi apa yang berlaku pada pendengar Ria 897 FM? Rufaida pada malam yang pertama duduk seorang, yang kedua duduk seorang, dan sampaikan malam yang ketiga tu bila suaminya
tidak bertugas, suaminya minta tolong saya lah supaya duduklah bersama dengan ibunya. Dan dia kata nak kena jaga anak yang pertama ni. Jadi saya pun tak nak berlawan dengan suami, tak nak bertengkar lah. Jadi saya pun ikut permintaan suami. 2 hari kemudian suami saya bertugas malam. Saya pun pergilah sebelum suami saya memandu ke tempat tugasnya, kata Rufaidah. Suami saya hantar saya ke rumah mak ibunya ataupun mak mentua saya. Sampai tempat loading base, suami letakkan kenderaan seketika. Kemudian saya keluar, suami pun bawa saya naik ke atas. Dan mak mentua saya terima saya, gembiralah nampak saya datang. Bila nampak saya datang, dia kata, kenapa dari itu hari tak duduk sini? Kan mak boleh jaga. Saya kata, bukan apa, tak selesa lah. Saya boleh duduk sorang-sorang mak. Tapi mak saya kata, tak boleh, jangan duduk sorang-sorang dalam rumah. Kau ni darah manis. Saya terkejut, saya tanya, apa darah manis? Kau tak tahu ke? Benda-benda ni berkeliaran kat luar, suka dengan orang tengah hamil. Saya terdiam. Suami saya pun kata, mak jangan cakap bukan-bukan lah mak. Dah saya nak pergi kerja. Jadi suami saya keluar keluar turun ke bawah dan berlalu pergilah. Saya tengok dari tingkap dapur. Tingkap itu dah pukul, kalau tak silap saya, dah nak dekat pukul 10 malam. Saya nampak suami saya gustankan ataupun kebelakangkan kenderaannya, kata Rufaidah, dan berlalu pergi. Tingkap itu mak mentua saya sedang duduk di ruang tamu. Saya sedang tengok suami lah. Sambil suami keluar tu, baru saya nak pusing, saya terperasan sesuatu, Kisi. Rumah jiran sebelah ada macam benda. Ada macam orang sedang, Kisi tahu, kata Rufaidah, rumah kita tingkap dapurnya sebelah menyebelah. Jadi kalau kita nak tengok tingkap dapur rumah orang sebelah, kita akan keluarkan kepala kita daripada tingkap dapur tu, akan tengok rumah orang sebelah macam kepala terjuntai keluar lah, kata Rufaidah. Jadi ketika itu, saya terperasan rumah jiran sebelah kiri. Ada orang sedang perhatikan saya, kepalanya terjuntai. Yang buat saya takut bukan pasal kepala orang. Sebab kepala tu tak ada badan, Kisi. Saya perhatikan, lain macam aja. Saya terus tarik tutup tingkap. Dah tutup tingkap, masuk dalam. Masuk dalam, duduk dekat sofa. Mak mentua saya keluar dari bilik, nampak saya. Kau pergi tidur, masuk dalam bilik. Pergi. Mak dah siapkan. Kisi pula tingkap bilik tu betul-betul memandang ke arah luar, sebelah belakang rumah. Kemudian saya kata pada mak, saya tak sedaplah tidur dalam bilik ni. Saya tidur dengan mak boleh. Mak saya pun tak apalah, benarkan saya tidur dengan beliau. Malam hari bila saya sedang tidur, Kisi, ingatkan dah pindah bilik sebelah, tak ada apa-apa. Tingkap bilik mak saya menghadap koridor rumah. Dengar, Kisi, tingkap besi ketek, ketek, ketek. Diketuk beberapa kali. Mak mentua saya terbangun. Bila dia bangun nak buka tingkap, saya terperasan. Saya kata, mak, jangan buka, mak. Mak saya toleh, kenapa? Sejurus lepas itu dengar, Kisi, suara garau di luar tingkap. Saya tak bohong. Mak mentua saya dengar suara garau. Kata Rufaidah, bila dengar benda tu, mak saya mula baca dan baca. Mak saya ni memang pandai mengaji. Dia terus baca, saya ikut apa yang saya tahu. Sampai saya rasa setengah jam kami duduk di atas katil, komat kamit mulut membaca surah-surah suci. Setelah beberapa minit kemudian, Kisi, suara tu hilang, tapi mak mentua saya masih membaca sampai setengah jam. Dia rasa dah okey, dah tenang, barulah kami tidur. Kali ni kami semua dua-dua berpindah, Kisi. Tarik tilam, tarik selimut bantal, tidur di ruang tamu. Itulah pengalaman, Kisi, kata Rufaidah. Bak kata pepatah, keluar mulut singa, masuk mulut buaya. Baik, kisah berikut ini adalah daripada Ashikin. Kata Kisi, nenek saya suruh Kisi bacakan pengalaman nenek saya. Oh, okey. Nama nenek anda siapa ni? Tengok. Oh, Kak. Bukan Kak lah Kalau nenek tak, kau panggil kakak minta maaf lah. Ini daripada Hajar Rukiah. Hajar Rukiah berkongsi pengalaman. Katanya ini berlaku di kampungnya di kawasan Batu Pahat. Dan pengalaman yang menyeramkan ini berlaku berkaitan dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu penanggal. Jadi akan saya bacakan kisah Nek Rukiah. Berlaku bukan di Singapura, ya. Saya rasa mungkin nenek pada Ashikin ini adalah ada kampung lah di Batu Pahat, dan pengalaman tentang hantu penanggal akan saya kongsi dalam Misteri Jam 12.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kata Nik Hajar Rokia lah saya panggil. Kata Hajar Rokia, apa khabar KC? Saya sihat, terima kasih Hajar. Hajar sihat, bagus. Hajar ini cucu yang kirimkan SMS. Jadi saya bacakanlah kiriman SMS cucunya ya. Katanya pengalaman yang ingin saya berkongsi sama kepada pendengar-pendengar misteri jam 12 ini berlaku ketika saya duduk di kampung. Sekarang ini kampung tu masih ada lagi, rumahnya ada lagi tapi jarang pulang. Ketika itu saya ni katanya Hajar Rokia hamilkan anak yang pertama, iaitu mak kepada Ashikin. Bila hamilkan anak yang pertama KC, di kampung dulu memang kita tak percaya pada doktor. Sebelum itulah, ni lama ni kes ni memang tak percaya pada doktor, kita lebih percaya pada bidan. Jadi kalau bidan ni, kata Hajar Rokia, kalau nak bersalin dalam rumah, dalam bilik, suami akan duduk di luar, tunggu sampai bidan keluar kata dah selesai. Dalam bilik tu kadang-kala ada adik-beradik, mungkin kakak, adik-beradik yang lain lah, khususnya yang wanita, kaum Hawa akan berada untuk membantu bidan, ya, untuk beri air, sapu air pada bibi, untuk menyenangkan lagi lah proses untuk bersalin lah, kata Hajar Rokia. Rumah-rumah kampung ni seperti yang KC tahu dibuat dari kayu. Rumah kampung Hajar Rokia adalah rumah jenis, ya, rumah yang jenis bawahnya ada kolong, jadi bawahnya lopong lah. Dan rumah kampung saya ni Rokiah dulu, tak semua bahagian rumah tu kayunya rapat-rapat. Ada juga kayu yang renggang-renggang. Ini kerana untuk proses angin masuk, jadi rumah tu sentiasa akan rasa sejuk. Bila melahirkan, bawah rumah dah mula bunyi macam-macam. Antaranya bunyi anjing menggonggong ataupun menyalak di kawasan rumah. Bila kedengaran bunyi tersebut, maka orang-orang tahulah, termasuk bidan, makhluk yang dipanggil penanggal berdekatan dengan kawasan rumah. Jadi bila dah bunyi, bidan tu panggil suami. Nama suami saya Luqman, kata Hajar Rokia. Arwah suaminya dah meninggal dunia lah. Innalillah lah. Okey, dan bila panggil suami, bidan tu suruh ambil paku dekat lantai rumah. Suami saya dengan abang ipar ingat lagi, kata Hajar Rokia, pergi ke dapur ambil paku KC, paku dekat lantai rumah dalam bilik. Ketika suami sedang ambil paku, kakak ipar saya disuruh tutup tingkap. Tingkap semua dah tutup, semua satu rumah dah tutup tingkap. Dengar KC dekat luar, gedung. Ada orang hentak-hentak tingkap, kemudian benda tu beralih ke bawah lantai. Saya dapat lihat mata orang terbeliak dekat celah-celah lantai rumah Hajar Rokia. Dalam keadaan nak meneran, bersalin nak keluarkan anak, KC, dalam keadaan itu juga rasa takut dan sakit. Adik saya sampai menangis ketakutan. Alat-alat nampak rambut panjang bawah celah-celah tu dengan mata merah, lidah terkeluar seolah-olah menjilat darah yang menitis ke atas lantai rumah saya. Suami ambil paku, ketuk satu, benda tu lari. KC boleh dengar benda tu macam seolah-olah ketakutan, dan dengar benda tu macam larilah, terbang jauh dari kawasan rumah. Kemudian katanya si bidan itu suruh suami keluar azan, ikut kiblat. Suami buat. Dapat dengar benda tu seolah-olah takut dan terus berlalu pergi. Setelah itu, beberapa minit kemudian, saya selamat melahirkan anak saya yang pertama, kata Hajar Rokia. Sekarang ini kalau KC nak tahu, Hajar Rokia mempunyai seramai, ramai ni 11 orang anak yang dah besar panjang, dah berumah tangga. Dan Hajar Rokia kata minta tolong cucu namanya Ashikin, tolong kirimkan SMS kepada KC untuk dibacakan dalam misteri jam 12. Ini dulu zaman Yalah, zaman dulu, zaman-zaman tak ada doktor, tak ada doktor lah, tapi mungkin orang-orang kampung ni percayakan bidan daripada doktor. Bersalin dalam rumah, mengundang makhluk yang dipanggil hantu penanggal. Kebetulan SMS saya terima ni datangnya daripada mana ni? Ini dia. Dari Wati. Wati berkongsi pengalaman dan katanya ini kisah rumah saya lama KC, tapi dah lama berlaku lah pada tahun 19.
Ini 90-an 1999 sebelum saya berpindah. Ini berlaku di rumah saya di kawasan Marsiling. Apa yang berlaku, kisahnya memang tentang tingkap. Saya tak pasti tetapi saya banyak dengar kisah. Ini kisah dari Wati. Kata Wati, saya banyak dengar kata-kata teman-teman yang tinggal di sama kawasan dengan saya, saudara mara dan sebagainya. Dekat saya tinggal ni Kisi, memang banyak makhluk yang dikenali sebagai hantu penanggal. Tapi saya setakat ini tidak pernah nampak pun makhluk yang disebutkan. Cuma kadang-kadang kalau balik malam-malam tu rasa seram lah. Siapa tak seram Kisi, kita ni orang perempuan, kata Wati Kalau balik sorang-sorang waktu malam ni memanglah pasti macam ada sesuatu ikut kami, kita dari belakang. Jadi kata Wati, pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan tahun 1999. Bilik tidur saya dengan suami ketika itu. Bilik tidur suami dengan saya ketika itu memandang ke arah belakang rumah. Jadi dalam bilik itu ada tingkap lah Kisi. Apa yang berlaku? Sedang saya dengan suami baring waktu malam tu, dah pun lelap tidur, saya terdengar ada orang ketuk. Jadi saya pun terbangun. Saya yang terjaga dulu. Bila saya dengar sekali lagi, benda tu tiba-tiba senyap. Tadi dengar macam orang ketuk tingkap. Bila saya nak lelapkan mata balik, saya dengar lagi ada orang ketuk. Kali ini baru saya tahu, bunyi yang dimaksudkan itu datang dari tingkap bilik saya. Saya toleh kepala saya perlahan-lahan. Saya tak nampak sangatlah sebab benda tu macam sama-sama gelap kan. Di luar rumah tu memang gelap. Pada mulanya, saya fikirkan burung. Saya ni Kesi, kata Wati, boleh bangun dari katil sebab saya tidur tepi tingkap. Suami tidur di luar, jauh dari tingkap lah. Jadi suami kalau golek, suami yang jatuh, kata Wati. Jadi saya ni betul-betul katil saya impit dengan tingkap. Daripada baring ni saya tengok tak perasan apa benda. Saya boleh duduk. Dan paras bahu saya dengan tingkap ni dah separas. Jadi saya toleh kepala, saya tengok apa benda ni. Benda tu mula-mula tinggi Kesi. Tingkap, bahagian tingkap paling atas. Jadi kepala saya bahagian tingkap paling bawah, saya jenguk atas. Apa benda ni? Kesi mula-mula tak perasan dan tak nampak. Tiba-tiba benda tu bergerak. Makin lama makin rendah, makin rendah, makin rendah. Bila sampai pada paras mata saya Kesi, saya tengok betul-betul. Astaghfirullahalazim Kesi, kepala orang Kesi. Jadi, kata Wati, saya terus baring balik ketakutan. Sambil tangan saya ni saya cuik-cuik suami, kejut suami suruh bangun. Suami saya bangun. Bang, tolong bang. Saya kata ada lipas. Sebab suami tahu saya takut lipas. Suami pun terbangun lah. Bila suami terbangun, buka lampu. Mana lipas? Tak tahu bang, tadi masuk bawah katil. Bila suami pergi dapur nak ambil penyembur serangga, bilik tu kosong kan Kesi. Saya dengar Kesi, dekat tingkap bilik, macam suara benda mengerang nak masuk ke dalam rumah. Pendengar Ria 897, telah kisah yang telah pun saya ceritakan. Ada beberapa kisah, dan kisah yang kedua daripada Kak Wati, bekas penduduk estet perumahan di kawasan Marsiling. Terima kasih Kak Wati kerana sudi berkongsi. Kalau malam-malam hari, Kak Wati tak terangkan tingkat berapa anda tinggal, tapi saya rasa mesti tingkat atas lah, tingkat tinggi Dan kalau malam-malam hari orang ketuk tingkap ni, janganlah tengok, buat bodoh sudah lah. Dia lagi boleh bangun ni. Benda tu tinggi, turun macam kepala. Agaknya kepala tu bahagian atas tingkap. Mungkin bila dia nampak, ada orang bangun lah. Turun kepala tu, turun. Bila sampai mata Kak Wati ni bertentangan dengan mata di luar tingkap tu, baru Kak Wati sedar kepala manusia di luar tingkap. Ayo, seram Kita teruskan dengan pengalaman berikut ini bersama saya di ujung talian. Hello, selamat tengah malam Nolia.
Ya, Kak Nolia ni. Kak Nolia, buat panggilan dari mana ni? Daripada Pandan Garden. Pandan Garden ni dekat dengan Jurong lah ni Ya. Oh, ni pernah dengar kisah tentang wanita baru-baru ni. Dia kata ada 2 orang Mungkin tempat yang sama, saya tak tahulah. Tapi macam mana? Kisah kakak tentang apa ni? Silakan. Kakak tak ada. Cuma kakak masa tu, rumah kakak memang ada kucing. Kakak cari kucing. Okey. Dan so kakak selalu, memang malam lah Casey kemas rumah semua kan. Dalam pukul 1 gitu, alih-alih kucing kakak kat depan pintu tau, bising semua. So kakak tengok macam tak sedap lah. Saya ingat apa kan. Kakak kemar-kemar juga kat tempat tingkat depan lah. Tapi kakak tengok macam benda macam ada tali tau. Kat tempat tingkat kakak ingat apa. Sekali kakak toleh macam kepala gitu. Dia tengah mulut dia nganga, mata dia merah. Habis kakak istighfar banyak. Kenapa macam gini kan. So kakak tengok dia tak beli, dia tak datang kat tingkap ni dah tak masuk. Dia cuma diri kat tingkap. Lepas tu kakak tengok kucing kakak satu dah terlepas kat luar. Lepas tu kakak macam tak berani lah nak keluar kan. Lepas tu kakak istighfar banyak, buka pintu, kakak terus keluar. Kakak panggil kucing kakak. Tapi kakak nampak benda tu terbang terus pergi ke blok depan. Tapi kakak nampak kepala dengan macam tali. Tapi kakak tak tahu apa tali kat perut. Kat kepala dia lah. Dia terlompat. Dia macam tak apung-apung gitu lah. Ini berlaku di rumah kakak di Pandan Gardens. Ya bro, Pandan Gardens. Jam berapa tu? Jam 1 lebih. Jadi selepas tu bagaimana dapat tenangkan diri? Bila ada ternampak benda tu selalu mesti rasa takut kan? Kakak so far memang kat sini memang selalu anak kakak pun selalu nampak macam orang tua bungkuk jalan gitu kan. Kita tak ada apa-apa lah, istighfar je lah banyak-banyak Casey. Yalah, kata orang kadang-kadang kita terkena, orang lain tak kena Jadi tengoklah satu hari nasib masing-masing Yelah. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kisah yang ingin saya ketengahkan datang dari pendengar kita yang kirimkan email pada saya. Sebentar ya. Mana tadi tu? Ini dia. Pendengar kita yang berkongsi pengalaman namanya Rahim, Encik Rahim dari Seberang Tambak. Encik Rahim, pendengar Ria 897 berasal dari Johor. Ya, kisah pengalaman Encik Abdul Rahim, pendengar setia Misteri Jam 12. Katanya, Abdul Rahim dari Bandar Baru Uda berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, Encik Rahim, pendengar dari Seberang Tambak dari Johor Bahru, Bandar Baru Uda berkongsi kisah. Katanya, apa khabar KC, pendengar-pendengar Ria 897 FM? Saya ingin berkongsi penampakan penanggal di Bukit ... Ini berdekatan dengan sebuah faktori lama. Faktori ini sebenarnya dah tidak lagi digunakan. Tidak beroperasi dah bertahun-tahun lamanya. Kalau kita nak tahu, di sekitar kawasan Johor ni banyak sangat bangunan-bangunan yang terbengkalai. Ada juga yang belum siap, ada juga yang tidak lagi dihuni, ditinggalkan begitu saja. Selain daripada tempat itu dipenghunikan, ya, katanya di sinilah pengedar-pengedar dadah, ya, ada juga yang menggunakan tempat itu sebagai sarang maksiat. Tempat itu juga adalah tempat orang-orang tertentu memuja-muja makhluk-makhluk yang berkeliaran. Untuk pengetahuan KC, apa yang saya pelajari, tempat-tempat tinggal syaitan, iblis, jin dan sebagainya adalah seperti rumah-rumah kosong, bangunan-bangunan yang lama terbengkalai, tanah-tanah lapang, di hutan-hutan, tempat-tempat kotor seperti pasar dan tandas dan sebagainya, kata Encik Rahim. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Saya, 2 orang teman dan adik ipar saya sebenarnya nak pergi ke Bukit ... Dekat kawasan itu
ada sebatang sungai dan jalannya agak jauh, Casey. Kami harus menunggang motosikal masuk ke dalam. Jadi pada saat jadi maksudkan itu, selepas kami memancing nak pulang ke rumah, akan jalan di depan sebuah bangunan factory yang lama yang tidak lagi digunakan bertahun-tahun namanya. Entah macam mana, adik ipar saya ni boleh sarankan, jom kita singgah kejap dalam ni. Jadi saya tanya, buat apa? Kami pun saya tanyalah buat apa. Dia pun kata, tak apalah, kita adventure sikit, tengok mana tahu ada rezeki. Seorang sahabat saya kata, jangan kita kacau, air yang tenang. Jadi seorang lagi sahabat mengatakan, tak apalah, kita tengoklah. Sebab kita ada dengar cerita penduduk dekat bukit ... ini ada juga menceritakan tentang penampakan hantu penanggal. Jadi Casey, selalunya kata Encik Rahim, apabila penanggal nak menjelma, kita akan dengar bunyi seolah-olah macam angin bersiul, bunyi macam tu lah, whistling. Jadi bila kami sampai betul-betul dekat dengan bangunan factory besar ni, memang meremang bulu roma. Sana Casey dahlah gelap gelita. Ada 2-3 ekor anjing liar yang berkeliaran di sana. Teman saya dah keluarkan dah satu joran ni. Kalau anjing serang, kita cocok dia dengan joran. Bersahaja, kata Encik Rahim. Jadi bila sampai di depan bangunan tersebut, kami memancing ni ada lampu suluh lah. Kami mula suluh sini sana. Casey, adik ipar saya mula menegur. Nampak tak tingkat dua? Kami semua pandang ke atas. Tak nampak apa-apa. Jadi saya toleh. Tengok adik ipar saya. Kau nampak apa ni? Betul lah, aku nampak lah tadi ada kepala orang ke atas tu. Jom kita baliklah, bla bla bla. Jadi seorang lagi sahabat yang pada mulanya katakan tak nak, tiba-tiba dia bersemangat. Jangan fikir bukan-bukan lah, tak ada apa-apa lah. Kami lagi menghampiri. Kemudian bila nak masuk dekat satu pintu ni lah, depan bangunan ataupun factory lama ni, saya terdengar bunyi macam angin tiup bersiul dekat telinga saya, Casey. Kemudian meremang bulu rumah saya. Saya berhenti, yang lain semua berhenti, kata Encik Rahim. Jadi apa yang berlaku? Saya pun tengok adik ipar saya dan 2 sahabat saya. Kau rasa tak meremang? Adik ipar saya dengan 2 orang sahabat ni kata tak apa-apa pun. Aku tak sedap hati, kita balik sudahlah. Jadi Casey, akhirnya kita tidak masuk ke dalam. Kita batalkan niat. Kita pun tinggalkan kawasan itu. Belum lagi masuk bangunan ni. Bila kami jalan keluar, Casey, alangkah terperanjatnya, seorang di sahabat saya ni lah pusing ke belakang. Dia ternampak, Casey. Him, lari. Hafsal, lari sekarang. Kami lari tanpa pusing ke belakang. Sampailah dekat depan motosikal kami. Saya tanya satu persatu kenapa. Teman saya kata dia nampak hantu penanggal. Casey, macam nak putus jantung saya lari tak tahu tentang apa. Naik motosikal sekejap-sekejap saya toleh belakang. Naik motosikal sekejap-sekejap saya toleh belakang. Kali ini bila kami tunggang motosikal, kami tidak tunggang motosikal sebagai satu barisan panjang. Malah keempat-empat motosikal ni yang ditunggang ni, satu orang ada satu motosikal katanya, sebelah kiri kanan rapat-rapat antara satu sama lain. Itulah pengalamannya dari teman kita, iaitu Encik Rahim dari Bandar Baru Uda. Penampakan penanggal di bukit ... di salah sebuah bangunan factory yang lama. Berikut ini adalah satu kisah peristiwa yang ingin saya bacakan. Ini adalah pengirim kita dari seberang tambak, berkongsi tentang pengalaman yang dialami oleh beberapa penduduk dekat jalan... saya rasa saya tak perlu sebut lah. Baik, ini berlaku di Johor. Johor Baru lah, dekat kawasan Johor Baru ni ada sebuah jalan ni. Jalan ni agak terpencil dan sekarang ini jarang digunakan. Sebab antara kilometer ... dengan kilometer ... ni di jalan yang dimaksudkan ini, dilaporkan beberapa penduduk tempatan di seberang tambak, bila lalu dekat kawasan tu, ada kalanya khususnya bagi mereka yang menunggang, motosikal akan menjadi berat. Secara tiba-tiba, ini diberitahu saya lah oleh seorang pendengar ni, dan kata namanya...
Ini dia. Okey, guna nama samaran saya gunakan nama Syikin lah. Sebab beliau kata jangan sebut nama tertera di alamat email. Dan Syikin kata benda ni kerap berlakulah dekat kawasan jalan simpang di Johor Bahru ni. Dan sekarang ini tak banyak kenderaan yang lalu, termasuk kereta dan motosikal. Tapi mereka yang lalu ni selalunya adalah orang-orang yang tak tahu tentang jalan yang dimaksudkan. Dan beliau ada beri saya satu link. Link ini adalah link di YouTube. Bila saya klik, dan ada juga laporan daripada saluran seberang, salah satu rancangan mengatakan tentang jalan yang dimaksudkan. Ada seorang lelaki juga menjelaskan tentang jalan yang disebutkan itu. Bila malam-malam tertentu, bukan setiap hari lah, pada malam-malam tertentu, sesiapa yang menunggang motosikal akan terasa motosikalnya berat. Dekat kawasan, lebih kurang panjangnya mungkin, tak tahulah, dia tak sebutkan berapa, mungkin 100 meter ke 200 meter, tak pasti. Dan akan rasa berat, seolah sesuatu menumpang motosikal di belakang. Dan ada juga penduduk-penduduk lah yang saya lihat ni di YouTube ni mengatakan ada juga makcik yang memberitahu ada penampakan hantu penanggal. Dan mengikut penjelasan makcik dalam temu bual yang dikatakan di sini, tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Beliau mengatakan pernah beberapa kali dia terdengar bunyi macam kok 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 kok, macam itulah seolah-olah bunyi macam katak. Dan akhirnya bila dia terpandang, nampak benda terjurai dan seolah-olah macam kelihatan kepala terbang dekat kawasan rumahnya. Selain dari itu juga ada seorang lagi makcik yang juga tinggal, penduduk yang sama di kawasan yang sama, mengatakan beliau pernah waktu tu nak cari durian. Jadi bila tanya mana tempatnya, orang kata di belakang lah. Dia jalan, akhirnya masuk dekat Semak Samun. Di situlah dia ternampak ada perempuan, ada penanggal, beberapa kali kelihatan tempat yang sama. Dan ada juga penduduk-penduduk yang lain yang mengatakan di perhentian bas dekat dengan kawasan itu, penampakan beberapa orang yang memandu penduduk di sana, lazimnya akan terlihat wanita sedang menggendong anaknya. Sejauh mana kebenarannya tidak pasti, tapi terima kasih pada Syikin yang sudah berkongsi pengalaman tentang apa yang berlaku di seberang di Malaysia. Yang ini daripada Osman, kata Cik Osman ini dari email yang saya terima ni. KC, saya nama Osman. Saya ingin berkongsi satu peristiwa berlaku di kampung nenek saya di Melaka pada tahun 1997. Katanya 97. Wah, lama tu berapa tahun tu dah lebih 10 tahun agaknya. Dan kata Cik Osman, selalu saya dengar dalam rancangan Misteri Jam 12 tentang nampak hantu, tetapi pengalaman saya bukan saja nampak, malah pernah kena kejar. Pernah kena kejar dengan makhluk yang dimaksudkan. Waktu itu sebenarnya saya telah pun dinasihatkan oleh Umi saya. Umi itu adalah nenek saudara saya yang berada di Melaka. Katanya di sini pada malam ni jangan keluar. Malam lain nak keluar lah. Jadi saya tanya kenapa. Dia katakan pada malam ini adalah malam di mana banyak kejadian aneh akan berlaku dalam kampung. Jadi saya tak percayalah. Saya kata ni semua adalah katanya di sini kata Cik Osman, ini semua adalah kepercayaan yang karut. Sebab kita tinggal Singapura pun cakap hantu-hantu belum pernah jumpa hantu. Jadi saya ni minat memancing. Dan tidak jauh daripada kawasan rumah Umi ataupun nenek saudara saya ni ada terletak satu tasik yang cantik isi. Kalau waktu malam memancing memang best lah, kata Cik Osman. Jadi saya pergi bawalah dengan abang ipar saya dengan juga isteri saya lah, kami bertiga. Dinasihatkan tak nak dengar, sampaikan saudara saya yang tinggal di Melaka pun nasihatkan, kami tak nak dengar. Jadi kami bertiga ni naik kereta yang dipandu oleh saya. Pandu sampai ke destinasi dimaksudkan. Kami pun mulalah pasang joran, mulalah pasang tu pasang ni, kata Cik Osman. Apabila tiba-tiba abang ipar saya terdengar bunyi seolah-olah benda bergerak di semak-semak. Pada mulanya kami fikirkan anjing. Suluh punya suluh tak nampak. Kemudian bunyi lagi. Kemudian pokok pula bergoyang. Takkanlah benda ni sekejap bawah sekejap atas. Jadi cari, rupa-rupanya bila abang ipar saya suluh dekat salah satu pokok, dekat situ ada satu pokok ru besar sangat KC. Pokok ru, kata Cik Osman, adalah pokok yang ada tali terjuntai-juntai yang panjang tu. Bila suluh di salah sebuah pokok ru yang besar, terperanjat KC nampak kepala orang dekat atas pokok. Isteri saya yang nampak dulu. Bang, apa tu bang kat atas tu?
Saya nampak. Astaghfirullahalazim. Angkat. Tak, Casey. Katanya tak sempat kami nak simpan joran, barang-barang yang dipasang semua angkat, taruh di belakang kenderaan, kemudian berlalu pergi. Casey, rupa-rupanya ada penanggal kejah kami dari kenderaan dari belakang. Isteri sampai mengucap, Casey, abang ipar saya yang duduk di belakang tak tahu nak buat apa, baca dan baca. Saya harus kawal diri, kalau saya takut, habislah kenderaan hilang kawalan. Sampai di main road, kami keluar pulang ke rumah. Umi tanya, kan aku dah cakap jangan keluar, korang degil. Besok-besok kan boleh pancing. Kami hanya berdiam dan malu sendiri. Terima kasih. Kepala terbang gejah. Dahsyat. Yang ini pula dari pendengar kita yang bernama siapa ni? Zikri. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Ini berlaku di salah sebuah hutan. Bila saya menjalani perkhidmatan negara, saya telah pun dihantar luar negeri lah untuk menjalani latihan. Dan ini berlaku di salah sebuah hutan di Brunei. Saya dan juga peletun saya telah pun diganggu. Tapi bukan semua. Yang hairan, Casey, waktu malam tu kami berada dalam hutan sedang melakukan satu latihan. Dan kami beristirahat di salah sebuah kawasan dalam hutan. Kalau Casey tanya sebut nama tempat ni, ramai yang pernah ke Brunei menjalani perkhidmatan negara pasti akan tahu nama tempatnya. Saya dengan teman saya ni sedang duduk. Sambil kami duduk, kami pun makanlah biskut yang dibekalkan. Jadi sedang beristirahat, kami dengar sesuatu di dalam semak samun tersebut. Pada mulanya kami fikirkan ada binatang buas ke, ular ke dan sebagainya. Suluh punya suluh dengan lampu suluh. Salah seorang daripada kawan kami mengatakan jangan suluh. Jadi saya pun matikanlah, tanya kenapa. Dia suruh kami tengok betul-betul dekat celah pohon ni memang gelap, tetapi Casey dengan cahaya bulan nampak sama-sama. Apabila saya dengan dua orang lagi sahabat saya nampak, kami terperanjat, Casey, seolah-olah macam kepala manusia, hantu penanggal. Pada malam yang kami sedang buat latihan. Untuk pengetahuan Casey, kebetulan malam itu hari Khamis malam Jumaat. Baik-baik kami semua duduk berjauhan dari peletun yang sedang berehat. Kami bertiga terus bangun, terus duduk dekat-dekat dengan peletun yang lain. Malam tu, Casey, mata berkeliaran. Dan selalunya saya dengan teman-teman saya ni, kalau kami berjalan suka jadi last person lah. Tapi kali itu saya dengan teman-teman semua nak tengah-tengah sebab takut benda tu berada di belakang. Yang heran cuma kami bertiga yang nampak. Peletun ramai orang, tak seorang pun menceritakan tentang kejadian yang menakutkan, nampak hantu penanggal. Wah, hutan Brunei. Apakah nama hutannya? Mungkin ada yang tahu? Hutan Brunei. Ada kata sini daripada cepat SMS masuk daripada Encik Buhari kata, apa khabar Casey? Tentang hutan Brunei tadi, sana memang keras, berhati-hatilah. Juga di sana ada penampakan makhluk yang agak sama diceritakan tadi. Misteri jam 12 best. Syabas dari Encik Buhari. Terima kasih. Nak anda dengar kisah yang agak serupa tentang hutan di Brunei ni. Apa nama hutannya? Kalau sebut tahulah semua. Dia bermula dengan huruf T. Apa nama hutannya? Yang NS di sana pasti akan tahu. Saya tak pernah, tidak berkesempatan untuk berada di sana. Dan itulah antara kisah-kisah yang saya Pendengar Ria 897, ini merupakan kiriman email yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Dan kisah email ini berlaku agak lama. Ini pada tahun 1989. Di sini berlaku di salah sebuah estet perumahan terletak di Masling. Dikirimkan kepada saya dengan pengirim yang bernama Kak Sa'diah. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku ketika beliau masih anak dara lagi. Dan ini berkaitan dengan permergian arwah neneknya ketika itu. Kata Kak Sa'diah, Casey, waktu itu kakak belum lagi berumah tangga. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku di rumah kakak tahun 1989 di kawasan Masling. Sekarang dah berpindah, Casey, tapi masih segar dalam ingatan gangguan yang menakutkan berlaku di luar rumah. Setelah arwah nenek meninggal dunia, kakak rasa takut sangat. Sebab ramai adik-beradik mengatakan yang nenek ini ada memelihara hantu penanggal. Sampai juga ada penduduk-penduduk di kawasan Masling memberitahu kakak tentang arwah nenek yang ada memelihara hantu penanggal.
Tapi bila tanya pada ibu sentiasa tidak ingin memberitahu perkara yang sebenar. Malah menyembunyikan perkara-perkara yang ganjil ini yang dikatakan oleh penduduk-penduduk Masling dan juga jiran-jiran tetangga, dan kakak sampai ketika itu tidak tahu. Setelah arwah nenek meninggal, kakak hidup dalam ketakutan. Antara teman kakak yang memberitahu arwah nenek akan datang balik mencari kakak sebab kakak adalah cucu kesayangan. Memang benar, kakak dengan arwah nenek memang rapat. Dan juga katanya di sini, gangguan mula berlaku. Antara perkara yang menyeramkan, kakak sedang tidur dalam bilik. Apabila sedang baring waktu itu, hujan renyai-renyai di luar tingkap. Sedang kakak baring di atas katil tahun 1989. Apabila kakak dengar sesuatu di jendela, walaupun hujan, dengar dengan jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seolah-olah kedengaran macam orang beri salam, Kisi. Apabila kakak toleh di jendela, kata akak kita ni, tidak kelihatan apa-apa. Di jendela rumah kakak ni ada satu batu yang panjang. Batu itu mengepung daripada melihat jendela rumah sebelah. Tiba-tiba terperasan dekat batu tu nampak macam rambut manusia. Bila kakak perhatikan, Kisi, kakak istighfar terperanjat apabila ternampak kepala orang, Kisi. Di rumah kakak tingkat 10. Mana boleh orang gitu tinggi berdiri? Bila ternampak, kakak terus tarik dengan segera. Tarik tingkap kakak, tutup tingkap, tarik langsir. Baring atas katil ketakutan, Kisi. Ketakutan pada malam ini maksudkan. Benda tu seolah-olah mengetuk tingkap beberapa kali. Assalamualaikum. Kasih aku masuk. Kakak tak tahu nak buat apa. Kakak hanya berdiam diri dan hanya berdoa sampailah kakak hilang rasa takut, sampailah terlelap tidur. Yang hairan keesokan harinya, kakak memberitahu ibu. Kisi nak tahu apa ibu kakak cakap? Dia mengatakan yang kakak ini mungkin terlampau ikutkan sangat perasaan takut. Sebab sebelum ini pun kakak dah beritahu komplain beberapa kali yang kakak takut dengan cerita-cerita daripada teman-teman dan jiran-jiran tentang arwah nenek yang ada simpan saka dan arwah nenek akan datang kembali untuk jumpa kakak. Jadi oleh kerana itu ibu kata kakak ni terlampau terbawa-bawa. Sampailah pada suatu malam apabila kakak dengan ibu berada di ruang tamu sedang menonton televisyen. Waktu itu 12 lebih tengah malam. Sedang menonton televisyen, tiba-tiba ibu nak buat air, nak buat minuman di dapur. Ibu masuk ke dapur rumah. Dan lat beberapa minit, ibu lari masuk ke ruang tamu dan dia panggil kakak. Sini, kau tengok kat dapur tu ada apa tu? Bila kakak tengok dekat dapur, itulah kepala yang orang nampak tempoh hari. Dan Kisi, memang benar Kisi, itu adalah makhluk penanggal peninggalan arwah nenek kakak tika itu. Dan ibu kakak memang terperanjat apabila nampak benda yang sebenar. Benda itu masih lagi berligah-ligah di kawasan Masling, tidak mempunyai tuan. Sampai sekarang kalau Kisi tanya penduduk Masling, mereka pasti tahu tentang hantu penanggal yang berleluasa dekat kawasan Masling blok ... Bagaimana Kisi? Sudikah Kisi ke sana untuk buat rakaman MJ12? Itu dia pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan kadang-kadang bila kita dengar ada di sini kiriman-kiriman yang saya terima ni daripada Kak Julie kata, Kisi, hantu boleh beri salam ke? Kadang-kadang bukan hantu boleh beri salam. Saya tak tahulah ini daripada apa yang saya tahu. Kadang-kadang dengar macam beri salam. Dengar bunyinya macam tu lah.
Kan tapi sebenarnya hakikatnya bukanlah. Dan kalau saya tahu jin katakan ada dua golongan, satu jin Islam, satu bukan Islam lah. Dan yang Islam ni selalunya boleh baca apa yang kita baca, boleh jawab salam. Ada juga pernah saya ketengahkan satu pengalaman pendengar kita, sejauh mana kebenarannya saya tidak pasti, tetapi mengatakan badan orang empunya diri ni seolah-olah dirasuk sesuatu dan mengajar budak-budak di bloknya mengaji. Bagaimana agaknya tu Jadi pernah saya ketengahkan, saya ingat-ingat lupa ceritanya, tetapi seorang kakak ni ataupun abang, saya tak pasti lelaki atau wanita, badannya tu seolah-olah dimasuki sesuatu, dirasuk sesuatu, dan tiba-tiba bila dia bertutur tu dengan suara nada yang lain, tetapi mengaji pada budak-budak yang datang ke rumahnya. Pernah saya ketengahkan. Jadi ini perkara mungkin mustahil, tak pastilah, boleh tanya mereka yang arif, yang pakar dalam bidang ini. Yang ini daripada Kak Salbia kata, Kisi, tentang ibu yang datang dalam mimpi, betul kata Cik Syed atas, itu bukan ibu kita yang mati, takkan kembali, dan itu pastinya mainan tidur adalah syaitan yang datang nak menyerahkan sesuatu. Memang benar, pernah tanya pada ustaz kakak, kalau orang itu beriman, yang sembayang tidak lupa pada Allah, sembayang solat kita akan iman kita lah, katanya di sinilah akan mengawal kita daripada menerima gangguan-gangguan yang tidak diingini. Sebab itu antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan diri daripada disihir adalah sentiasa beribadah kepada Allah. Terima kasih daripada akak kita lah. Dari pendengar kita bacakan, saya ingin ketengahkan waktu saya di seberang di Indonesia, tepat jam 1.25 pagi ketika perkara ini berlaku, bila saya berada di Indonesia, di mana kampung isteri saya katanya di sini sedang kecoh sangat. Kekecohan ini tentang penanggal yang terdapat di kampung tersebut. Jadi saya keluar kerana ada dengar bunyi bising di luar rumah. Saya tanya pada orang kampung yang ada di hadapan, lalu lalang kecoh lari sana sini, sedang mengejar sesuatu. Dapat tahu kejar penanggal yang sedang terbang. Mula-mula saya memang tak percaya, Kisi. Jadi saya pun ikut dengan beberapa orang kampung ni yang kecoh riuh, sedang mengejar sesuatu. Saya bila dah sampai di satu sudut ni, saya lihat benda tu laju, Kisi, sedang terbang. Barulah saya percaya. Saya cuma lihat dari sudut belakang saja benda tu. Seolah-olah macam bentuk kepala terbang. Orang kampung tidak dapat mengejar. Akhirnya mereka bakar rumah yang dikatakan dari mana asalnya penanggal itu datang. Hingga hangus rumah tu dibakar dibuatnya. Saya tanya salah seorang macam mana tahu yang penanggal tu, dan itulah rumahnya. Rupa-rupanya mereka sudah lama mengintai rumah tersebut. Dan itulah rumah si penanggal yang mengganggu penduduk kampung. Terima kasih, Kisi. Terima kasih kepada anda juga. Apa kabar pendengar Ria 897? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi, tolonglah ketengahkan pengalaman saya. Nama saya Kak Juria dan saya pendengar peminat setia Kisi, rancangan misteri jam 12 dari Johor Bahru. Kakak tinggal di sebuah kampung di Johor. Dan Kisi, sebenarnya kakak ni adalah orang Melaka. Oleh kerana suami kakak ni bertugas di Singapura, terpaksa kami berpindah rumah. Dari kampung di Melaka berpindah di sebuah rumah sewa, merupakan juga rumah kampung, tapi di salah sebuah kawasan di Johor. Dekat Kisi nak ulang alik Singapura balik ke Johor. Jadi itulah pengalaman yang ingin diketengahkan. Bila berpindah di rumah kampung yang baru ni, Kisi, penduduk kampung semua ramah tamah, baik, tapi tak tahulah apakah latar belakang kampung tersebut. Sampailah satu malam ketika kakak sebenarnya sedang duduk di katil. Rumah kampung kami adalah rumah kampung yang berkolong. Bawahnya tu boleh masuk lah, ada kolong lah, kata beliau, Kak Juria. Sedang satu malam kakak duduk di atas katil, anak kakak seorang, anak gadis berusia 13 tahun, sedang tidur dalam biliknya. Kakak dalam bilik dan suami pula waktu itu overtime. Suami bertugas sebagai kontraktor di Singapura. Kadang-kadang kalau dia overtime sampai rumah 1 pagi, 2 pagi. Dan waktu itulah suami sedang overtime, kakak ni dalam bilik sedang membaca majalah. Tiba-tiba dengar bawah lantai bum bum bum
beberapa kali. Macam ada benda ketuk dari bawah lantai. Jadi kakak, bunyi apa ni? Kakak pun buat bodoh pada mulanya bila dengar. Lat beberapa minit bunyi sama gitu. Bum, bum, kuat. Kemudian kakak cuba jenguk-jenguk, cuba lihat lantai kakak yang ada lubang tu, tapi tak nampak apa-apa, kata Kak Juria. Kemudian bunyinya berhenti. Lebih kurang setengah jam hingga 40 minit setelah gangguan yang pertama. Anak kakak yang kakak katakan awal tadi sedang nyenyak tidur di dalam biliknya, lari masuk ke dalam bilik kakak. Mama, ada kepala dekat tingkap. Casey. Kakak tanya, kenapa ni, ada orang mengendap ke? Maklumlah Casey anak gadis. Kakak kata pada anak kakak, tunggu sini. Tak nak, takut mama tutup tingkap. Jadi anak suruh tutup tingkap bilik. Kakak pun tutup tingkap bilik. Kemudian anak suruh kakak tunggu dalam bilik. Kakak ingatkan orang Casey. Jadi kakak pergi sampai bilik kakak, nampak macam rambut hitam, tapi nampak sebelah belakang. Hei, tak ada kerja lain eh? Mengendap pada orang. Kakak marah. Orang yang sedang ada di tingkap bilik anak kakak. Bila kakak perasan, macam mana orang ni boleh berdiri dekat tingkap aku pula, sedangkan rumah aku tinggi. Tiba-tiba meremang bulu roma. Kakak dengar orang bersuara dari jauh. Ada 2-3 kisi budak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pekik sekuat-kuatnya, kata Kak Juria. Kemudian benda tu hilang begitu saja Kisi. Depan mata kakak tak tahulah. Kakak tak kelip mata, tapi dia hilang. Tak nampak dia bergerak, tak nampak dia ke mana pun. Dia hilang begitu saja. Kemudian budak-budak itu daripada tingkap bilik anak kakak, kakak menjenguk. Kak, tutup tingkap kak, tutup tingkap. Tak ada orang bilang kakak ke? Ni bulan penuh ni, tutup tingkap. Jadi kakak tutup tingkap, semua tingkap dalam rumah kakak tutup. Keesokan harinya kakak berkesempatan berjumpa dengan salah seorang budak yang kakak terserempak. Jadi kakak tanya, semalam apa jadi yang kau suruh tutup tingkap? Ada pencuri perompak kampung ni Kak, tak ada orang bilang kakak ke? Setiap bulan mengambang kampung ni kak. Dukun yang tinggal ujung tu lepaskan penanggal. Bila kakak dengar, kakak tak beranjak Casey. Tapi kakak tak pasti yang kakak nampak tu kepala tanpa badan, sebab kakak hanya nampak seolah-olah macam kepala dari belakang saja. Bila dengar berita tersebut, kakak terus kata pada suami, pindah ke bandar, kalau tidak kakak tak nak duduk sini. Suami dapat pindah. Selepas sebulan duduk di kampung, rasanya tertekan sangat-sangat. Sekarang ini dah jauh dari kampung ... dan hidup di bandar ni lebih selesa. Walaupun kos tinggi, tapi lebih aman dan selesa. Terima kasih. Selamat tengah malam Casey. Dari Kak Juria, Johor Bahru. Yang ini daripada Kak Nita berkongsi pengalaman kisah misteri kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam pada Kak Nita yang mengirimkan mesej kepada saya berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Casey, percaya ataupun tidak, sebenarnya kakak ini memang Casey, memang tidak percaya tentang kepercayaan nenek moyang orang-orang tua kita. Ada yang masuk akal, ada pula yang tidak. Yang tak masuk akal ni lah nak lagi kalau ia melanggar dari segi akidah, kepercayaan kita sebagai orang Islam. Itulah yang paling kakak tak suka. Tapi orang-orang dulu ni tak tahu nak bedakan di mana adat, di mana agama dan budaya. Jadi kata Kak Nita, kakak masih ingat lagi, waktu itu kakak hamil anak yang pertama. Sekarang ini cahaya mata kakak ada 3. Paling tua 16 tahun. Itulah anak yang pertama berusia 16 tahun. Perkara ini berlaku lebih kurang 16 tahun yang lalu. Hamilkan anak yang pertama. Bila kakak balik dari hospital setelah check up, terperanjat apabila ternampak bilik tidur kakak. Cuba Casey bayangkan, di tingkap bilik tidur ada paku panjang, ada besi berani,
Ada juga pokok lidah jin yang diletakkan di depan tingkap. Jadi kakak tanya pada ibu kakak. Waktu itu memanglah Casey kakak tidak tahu menahu tentang perkara ini semua. Ibu kakak mengatakan, engkau ni baru bersalin. Anak engkau tu yang pertama darah manis. Kau tahu tak tempat rumah kita kawasan ni banyak penanggal? Bila kakak dengar terperanjat Casey. Untuk pengetahuan Casey, estet perumahan lama yang kakak tinggal 16 tahun yang dulu ialah salah sebuah blok di kawasan Marsiling. Ingat, percaya atau tidak, MJ12 hanya satu hiburan saja. Berbalik pada kisah Kak Nita, bila balik dari hospital, bayangkan, setelah anak dengan beliau ni di hospital, balik saja ibunya dah siapkan pun bilik. Bilik tidur dah ada katil cantik semua, dibentang cadar, bantal. Tapi yang memelikkan sangat, ibunya turut meletakkan paku, besi berani ataupun magnet, juga katanya di sini pokok lidah jin. Seolah-olah ni bila ditanya oleh Kak Nita sebagai pendinding diri, pendinding daripada makhluk yang berleluasa di kawasan pekarangan rumah di kawasan Marsiling. Sebelum kakak teruskan dengan pengalaman tentang dalam rumah, kakak ingin ceritakan Casey. Dahulu di Marsiling blok dot tu satu nombor lah. Katanya di sini ada seorang dukun yang handal Casey. Ramai orang berjumpa dengan dia untuk dapat dengan khidmat. Dia tinggal daerah dalam, dan saya tak nak sebutkan kawasan mana lebih tepat lagi. Dan katanya di sini, bila dukun itu meninggal, tidak ada orang pun menjadi pewaris. Ini kerana dukun itu tidak ada pewarisnya yang nak ambil segala harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi ini membuat saka, barang-barang, makhluk-makhluk yang dipelihara terbengkalai. Dari situlah makhluk yang tidak bertuan berliga-liga di kawasan Marsiling. Pada mulanya banyak Casey yang terlepas begitu saja tanpa tuan. Lama-kelamaan Casey, ada yang datang menuntut, ada yang datang memuja, dan sekarang hanya tinggal beberapa sahaja dan masih dilaporkan kelihatan oleh beberapa penduduk. Berbalik pada kisah Kak Nita Casey. Cuba Casey bayangkan. Jadi malam pertama kakak tak nak argue ataupun tak naklah bertekak dengan mak. Jadi kakak ingat, diam sudahlah sebab kakak pun baru balik hospital. Tak naklah penat-penatkan diri. Kakak tidur macam biasa. Malam kedua, malam ketiga, masuk malam keempat, kakak cabut Casey paku besar, besi berani ataupun magnet, dan juga pokok lidah jin yang diletakkan betul-betul di tepi tingkap. Kakak angkat barang-barang itu semua masuk dalam laci. Kemudian kakak tidur. Para pendengar Ria 897, kata Kak Nita sedang nyenyak tidur. Tiba-tiba Casey, tak tahu pukul berapa, tetapi bayi kakak mula menangis tak henti-henti. Suami kakak ketika itu bertugas malam. Mak kakak di bilik sebelah sedang nyenyak tidur. Kakak pun bangun. Nak tidurkan bayi Casey. Kakak angkat dukung dia pusing-pusing. Dalam bilik itulah kakak tawaf. Pusing-pusing sambil cuba tenangkan bayi. Tapi tak boleh tidur Casey. Makin menangis makin kuat. Makin tak henti tangisan kakak. Kemudian mak kakak pun datang. Nita, kenapa Nita? Tak tahulah mak. Dari tadi budak ni nangis. Dah 1 jam orang diri kat sini. Bila mak kakak tengok di tingkap bilik, kata Nita, alangkah terperanjatnya bila mak memarahi saya. Katanya, mana barang-barang yang mak letak kat tingkap tu? Barang apa mak? Mana barang-barang aku yang aku letak kat tingkap? Kata Kak Nita, kakak pun tunjuk dalam laci. Kenapa mak? Engkau ni ya, sebab tuan kau nangis. Ambil paku besi berani dengan pokok lidah jin letak depan tingkap. Waktu ibu buat ataupun mak kakak buat sedemikian, kakak berada di ruang tamu sedang tidurkan anak sambil selawat. Kemudian anak dah nyenyak tidur, masuk dalam bilik, mak marah. Kau tahu tak? Tadi depan tingkap tu ada penanggal. Yang hairan kakak tak nampak. Betul Casey, kakak tak nampak pun. Jadi kakak pun tak percaya. Tak apalah, biarkanlah orang tua ni. Dia masuk tidur, kakak pun baring atas katil. Anak pun dah nak nyenyak tidur. Baru nak lelapkan mata, separuh tidur, separuh bangun Casey. Keadaan dalam mengantuk.
Siapa pula ketuk pintu ni? Dengar betul-betul, ketukan tu datang dari tingkap bilik. Kakak toleh tengok tingkap, alangkah terperanjatnya Casey. Kakak nampak Casey benda tu, panjang rambutnya, mata merah menyala. Nampak kakak dengan anak, kakak istighfar, astaghfirullahalazim. Kakak bangun dari katil, dokong bayi, nak tidur bilik mak, takut mak bising. Terpaksalah tidur di luar Casey. Anak kakak letak atas kerusi, kakak tidur di bawah lantai. Itulah pengalaman, satu-satu peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Pendengar Ria 897, untuk membuka tirai kiriman email yang ingin saya sempurnakan ini datangnya dari seorang pendengar. Beliau adalah seorang pendengar Singapura dan waktu kejadian ini berlaku beliau tinggal bersama dengan ibunya di kampung di Johor Bahru. Jadi kisah yang diketengahkan ini, pengalaman ini berlaku agak lama dahulu, sekitar tahun 1993. Dan waktu itu kampungnya di kawasan Johor menetap bersama dengan ibunya sebelum beliau pulang ke Singapura. Kata beliau, namanya Ida. Ida berkongsi pengalaman. Tahun 1993 Casey, ibu saya meninggal dunia. Saya waktu itu memang cukup sedih. Saya dengan ibu saya memang begitu rapat. Rapat sangat-sangat. Kemana saja saya pergi, kemana ibu juga pergi, kami akan bersama. Sebab itulah saya buat pilihan untuk ikut ibu saya tinggal di Johor setelah bercerai ataupun berpisah dengan abah saya. Abah saya orang Singapura Casey. Setelah berpisah, abah duduk di Singapura dengan isteri yang kedua. Saya buat pilihan, diberi pilihan untuk ikut abah ataupun ibu, saya ikut ibu saya. Dan saya merupakan satu-satunya anak dalam keluarga ini. Ibu kembali ke Malaysia, tinggal di kampung, rumah kampungnya yang dah wujud agak lama dahulu. Saya tinggal bersama dengan ibu. 1993 ibu saya meninggal dunia. Hidup saya gelap, tanpa mentari. Casey, setelah mayat dikebumikan, saya tak dapat lupakan Casey. Saya teringat-ingat lagi tentang ibu saya yang rapat dengan saya. Malah bila saudara mara dapat tahu waktu itu saya masih muda lagi, belum berumah tangga. Makcik-makcik saya termasuklah abah saya bertanya pada saya, inginkah saya kembali ke Singapura tinggal bersama dengan dia. Malah saya kata saya belum boleh beri jawapan sebab banyak kenangan dalam rumah kampung ni Casey. Jadi setelah semua dah balik, saya duduk di rumah itu untuk beberapa bulan sebelum pindah ke Singapura. Saat saya duduk rumah tu Casey, siang malam saya menangis kesedihan. Saya tidur dalam bilik ibu, baring di atas katil ibu, dan saya seringkali mengingatkan kenangan bersama dengan arwah ibu saya. Teman-teman misteri jam 12, kata Ida, akhirnya saya dengan tidak berfikir panjang berjumpa dengan salah seorang dukun yang tinggal berdekatan dengan kampung saya. Saya minta bantuan dukun tersebut. Saya kata padanya, saya nak jumpa ibu saya buat kali terakhir, boleh tak tolong? Saya betul-betul nak jumpa. Dipendekkan cerita, dukun itu telah pun membantu saya, memberikan saya sejenis bungkusan yang diikat, yang dililit dengan kain warna hitam. Katanya bungkusan itu hendaklah saya letakkan di atas tingkap bilik tidur saya. Dan setiap malam untuk beberapa hari saya menantikan kehadiran ibu saya yang tak sampai-sampai. Casey, bayangkan, dah 5 hari saya letak barang tu atas tingkap, tak nampak arwah ibu kembali. Kata Ida, saya kembali ke rumah dukun tersebut dan serang dukun tu marah. Awak janji saya, awak cakap mak saya boleh datang balik. Saya dah letak barang tu, mana dia? Saya marah Casey. Dukun tu tengok saya, awak mesti bersabar. Benda macam ni tak boleh paksa. Kalau dia datang, nanti kau akan rasakan. Jadi, bila saya nak keluar daripada pintu rumah dukun, Ida, nanti sekejap, sini. Saya pusing belakang dan tanya, engkau betul nak jumpa ibu kau dalam apa jua bentuk pun? Yelah. Saya mula menangis. Tersedu-sedu menangis dibuatnya bila mengatakan saya benar-benar nak jumpa ibu saya.
Jadi teman-teman Ria 897, setelah dukun itu bertanya, "Kau betul nak jumpa ibu kau dalam apa jua bentuk pun?" Saya menangis dan kata, "Betul, saya tak kisahlah. Janji ibu saya datang balik kepada saya untuk 1 hari saja." Akhirnya dukun itu mengeluarkan sesuatu. "Barang ni kuat. Kalau kau belum bersedia, kau jangan taruh." Saya dah bersedia, kata Ida kepada dukun tersebut. Saya membayar dukun itu pengeras, kemudian mengambil barang tu terus pulang ke rumah. Sampai rumah Kisi, barang yang dukun berikan pada saya, patut barang tu dukun menasihatkan saya. Barang yang pertama, kain hitam tu, saya kena buang. Barulah boleh taruh yang kedua. Kalau tidak, akan jadi satu gangguan. Saya ni pula, bila dah sampai rumah, Kisi, perasaan syaitan dah menguasai minda. Kain yang dibungkus yang kedua ni saya letak atas di tingkap, dan sebelah kain yang dibungkus beberapa hari saya dapat yang lalu, tidak saya buang, saya terlupa Kisi. Saya pun letak kedua-duanya. Bayangkan teman-teman misteri jam 12. Rumah kampung, tinggal seorang diri, rumahnya bawah ada kolong, dan arwah ibu dah meninggal. Ida menantikan kehadiran arwah ibu seolah-olah nak pulang ke rumah. Sepertiga malam, pada malam yang sama setelah saya letakkan barang yang kedua, Kisi, sedang saya baring di atas katil, saya terbangun tersedak kerana terbau pacai yang amat kuat. Ida, Mak datang, Ida. Pendengar Ria 897, Ida memberitahu terdengar suara ibu mengatakan, "Ida, Mak datang, Ida." Saya tengok di luar tingkap, tak ada apa-apa pun. Dari mana datang suara tu? Kemudian saya rasa macam dalam rumah saya. Maklumlah Kisi, rumah kayu, rumah papan. Orang lari kita boleh rasakan. Ada orang lari dalam rumah Kisi. Saya terus keluar dari bilik, tak nampak apa-apa. Sesaat sedang saya berdiri, alangkah terperanjatnya Kisi. Apabila saya toleh belakang, mula-mula saya nampak wajah macam ibu saya dekat tingkap. Bila saya perhatikan betul-betul Kisi, bukan mak saya Kisi, wajah langsung tak sama, tapi hantu penanggal ada di tingkap bilik saya. Saya menjadi terkejut. Saya terus tutup pintu bilik. Jadi bayangkan, diceritakan oleh Ida, beliau ni sekarang berada di luar biliknya. Tadi kan dia tengok di ruang tamu dekat koridor tu kerana dengar orang berlari. Bila dia berdiri dekat koridor, betul-betul di luar pintu bilik, melihat ke dalam biliknya, dekat tingkap tu ada kepala yang sedang terapung-apung. Kepala tu seolah-olah nak masuk meluru menyerang saya. Sempat saya tarik pintu bilik dan tutup dari luar. Kisi, benda tu terus menghempas beberapa kali. Saya lari Kisi, pergi ke tingkap-tingkap yang lain, tutup semua. Dan bayangkan teman-teman misteri jam 12, setelah kejadian gangguan makhluk penanggal inilah Ida buat keputusan untuk berpindah kembali ke Singapura. Kisi, bila saya teringat kembali, memang menyeramkan Kisi. Dan saya juga terlupa nak buang barang yang pertama. Sebab itulah gangguan lain yang datang. Sampai ke saat ini saya tak dapat jumpa arwah ibu buat kali terakhir dengan bantuan dukun yang tidak berguna itu. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Ada seorang pendengar namanya Kak Jumainah. Kak Jumainah yang katanya ternampak makhluk serupa penanggal. Kata Kak Jumainah, bayangkan kakak pernah nampak makhluk serupa penanggal di salah sebuah estet perumahan di Bedok South. Dan katanya di sini kakak waktu itu berada di rumah di rumah adik, bermalam di sana untuk beberapa hari kerana anaknya sakit
dan terpaksa kakak menjaga anaknya bila adik meminta kakak bantuan kakak lah. Kalau nak hantar ke rumah kakak pergi balik memang memenatkan dia. Jadi kakak pun mengatakan tak apalah, anak tu biar duduk di rumah, kakak akan datang dan jaga dia lah setiap hari sampailah dia sembuh. Jadi itulah perkara yang berlaku sebab waktu yang sama juga pembantu rumahnya telah pun kembali ke negerinya lah sebab ada masalah keluarga. Jadi dia tidak ada pilihan kecuali mendapatkan bantuan kakak. Tak apalah, adik memerlukan, kakak harus membantu adik yang memerlukan ini. Jadi kata Kak Jumainah, pengalaman di salah sebuah rumah adiknya yang terletak di kawasan Bedok South dan tepi rumah adik ni. Kisah lebih lanjut akan saya ceritakan sebentar nanti kepada anda semua dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897. Berikut ini adalah kisah pengalaman yang saya terima dari seorang pendengar yang bernama Kak Jumainah berkongsi peristiwa. Dan awal tadi anda dah tahu di sebalik kisah yang berlaku, bagaimana Kak Jumainah sekarang ini yang tidak menetap di Bedok South boleh berada di sana. Jadi penjelasan yang diberikan awal tadi, anak kepada adiknya sakit dan pembantu rumah lazimnya menjaga anaknya. Oleh kerana ada sesuatu kecelakaan yang menimpa keluarga pembantu rumah, terpaksa pulang dan sekarang ini dah tak ada orang jaga anak yang sakit di rumah. Jadi Kak Jumainah telah pun memberikanlah bantuan menjaga anak saudaranya itu bila adik dan suaminya bertugas. Dan kisah ini berlaku di rumah Bedok South, penampakan makhluk yang dikenali sebagai hantu penanggal. Teman Ria 897. Kata Kak Jumainah, waktu itu sekitar pukul 11 malam. Setelah anak saudara kakak tidur, kakak pun keluarlah ke rumah. Keluar dari rumah, kata beliau, dan berada di koridor rumah adik kakak. Bila berada di koridor, mata kakak terpandang sebelah kanan blok. Merupakan rumah-rumah banglo kisi. Depan rumah adik kakak ni adalah tempat letak kereta. Di sebelah kanan merupakan rumah banglo. Di sana kelihatan macam ada buai-buai dan juga macam kelihatan ada tapak tanah perkuburan. Bila kakak menjenguk, kakak tak pasti, tapi ini pertama kali ternampak kubur di sana. Jadi kakak pun perhatikan, tumpuan kakak dah pun diberikan kepada kawasan di sebelah kanan. Kakak ternampak buaian di sana. Ada satu buaian tu bergerak kisi, macam ada orang naik di atasnya. Tapi tidaklah begitu laju. Dia gerak perlahan, tapi mata ini masih boleh melihat. Kisi, beberapa saat kisi, kakak nampak seolah-olah macam ada kepala seseorang di buaian tersebut. Tapi tidak ada badan. Bila kakak nampak, kakak istighfar kisi. Terus kakak tinggalkan, tak berani nak tengok lagi. Masuk ke dalam rumah kisi, pintu besi kakak tutup ketap dengan mangga. Tutup pintu kayu, atas kakak ketap, bawah, tengah kakak kunci dari dalam. Pergi ke dapur, tutup tingkat dapur, tutup tingkat bilik satu lagi di hadapan. Dan kakak terus masuk ke bilik adik kakak di mana anak saudara sedang nyenyak tidur. Tingkap terbuka luas, kakak tutup tingkap, kemudian cari langsir kisi. Dalam bilik anak ataupun dalam bilik adik kakak ni tidak ada langsir. Dalam almari terjumpa langsir, kakak pasang langsir itu, kemudian barulah tidur di bawah, tidak tidur di atas katil. Takut kisi kalau dia ketuk-ketuk. Sepanjang malam mata terkebil-kebil mengantuk, tetapi perasaan takut menguasai ngantuk sampaikan kakak terlelap kerana kepenatan. Itulah pengalaman Kak Jumainah berkongsi peristiwa di salah sebuah kawasan berdekatan dengan tanah perkuburan. Tak tahu apa kubur ni, dan katanya di sini di kawasan Bedok South. Peringaria 897. Berikut ini kiriman email yang saya terima datang dari seorang pendengar bernama Encik Jamaluddin, ataupun nama ringkas saya gunakan Encik Jamal. Berkongsi penampakan makhluk di Thailand yang diberi nama Pi Krasu. P-H-I jarak K-R-A-S-U-E. Pi Krasu. Katanya Encik Jamal di sini, setelah saya menderas kiriman email, Pi Krasu ini adalah kalau disamakan dengan makhluk penanggal, kepercayaan orang-orang Melayu. Dan penanggal yang disebutkan dalam bahasa Thai, Pi Krasu, telah pun dilihat oleh penduduk-penduduk
dekat dengan kawasan di salah sebuah kawasan di Thailand. Encik Jamal tidak sebutkan kawasan nama kampungnya di mana ataupun nama tempatnya di mana. Katanya waktu itu beliau seorang diri bercuti di sana. Seorang diri kerana dikatakanlah setelah outstation selama lebih kurang sebulan, beliau mengambil 2 hari untuk membeli belah untuk bercuti, barulah pulang ke Singapura. Pendengar Ria 897, salah satu malam bila Encik Jamal berada di salah sebuah kawasan, kelihatan ada beberapa orang sedang lari lintang pukang sambil memekik-mekik. Tapi pada mulanya, kata Encik Jamal, Kisi, pada mulanya saya tak faham apa yang dikatakan oleh penduduk setempat. Mereka lalu di tepi saya, melintasi saya pula lalu ke depan, menuju ke arah tempat mereka lari. Salah seorang dari mereka agak muda berhenti. Don't go there. Pikrasu. Saya pun tak tahu apa tu pikrasu. Saya pun rasa macam pelik lah. Kenapa agaknya? Mungkin dia katakan di sana ada polis. Jadi saya pun pergi. Saya tak indahkan kata-kata orang yang sedang lari lintang pukang dalam keadaan takut. Sebenarnya saya ke sana tu, saya nak jalan pulang balik ke hotel saya. Jadi jalan disebutkan ni shortcut. Bila jalan, harus jalan di belakang ni, merentasi hutan kecil ataupun semak samun kecil. Sedang berjalan, tiba-tiba saya ternampak ada cahaya merah di salah sebuah pohon. Merah menyala macam lampu yang dipasang, Kisi. Jadi apabila saya toleh, perhatikan betul-betul, Kisi, dengar bunyi sesuatu yang mengganggu fikiran saya. Tiba-tiba ada orang panggil dari belakang. Nan! Wan! Saya toleh ke belakang. Pikrasu, Mat! Saya pun bila lihat orang yang memanggil saya berjalan menuju ke arahnya. Tiba-tiba meremang bulu roma, Kisi. Rupa-rupanya makhluk penanggal terdapat di atas sana. Bagaimana saya tahu? Setelah saya berjalan dengan budak ni. Kemudian saya cakap dalam bahasa Inggeris yang saya bukan orang sini. Barulah dia cakap Inggeris, tapi percakapannya tidak begitu jelas. Dia kata, don't go there, don't walk there. Ghost, hate ghost. Hantu, kepala hantu macam itulah. Jadi saya terpaksa, Kisi, naik tuk-tuk ataupun di sana dikenali sebagai taksi. Buat pusingan yang jauh untuk pulang ke hotel saya. Pengalamannya menyeramkan. Saya tak nampak wajah muka benda tu, tapi nampak cahaya lampu warna merah yang ada di salah sebuah pohon yang menakutkan. Itulah hantu di Thailand yang dikenali sebagai Pikrasu, makhluk penanggal. Pendengar Misteri Jam 12. Kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan. Bila saya baca dan saya cuba fahamkan emosi dan perasaan pengirim email, memang menyeramkan. Bila saya ketengahkan kisah ini, anda cuba letakkan diri anda dalam situasi pengirim email. Dan pastinya anda akan rasakan ketakutan yang dialami oleh Kak Fauziah yang kirimkan email kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Fauziah. Nama Kakak Fauziah dan Kisi tolonglah ketengahkan peristiwa yang menghantui. Bila kakak bercerita sekarang ini, hantarkan email pada Kisi. Untuk pengetahuan Kisi, kakak dengan suami dah tak tidur dalam bilik yang kakak nak ceritakan ini. Tak tahu kenapa, tapi bilik itu saja ada gangguan. Bukan dalam bilik, malah di luar bilik, luar tingkap bilik. Kakak tinggal di tingkat 7. Casey, kakak tinggal di tingkat 7 di salah sebuah blok di lorong Buangkok. Bila berpindah ke rumah tu dah bertahun lama makan masa. Duduk rumah tu tak ada apa-apa gangguan pun, Casey. Malah hidup dengan suami aman damai dengan anak-anak. Tapi sehinggalah satu malam ni,
mula ternampak seekor burung. Suami waktu tu, anda cuba bayangkan, pukul 9 lebih malam, suami dengan anak-anak berada di ruang tamu. Kak Fauzia dalam bilik sedang baring di atas katil menonton TV. Jadi dalam rumah tu ada 2 televisyen. Satu di ruang tamu yang digunakan oleh suami dan anak-anak, satu digunakan oleh Kak Fauzia menonton TV di saluran yang lain pastinya. Sedang kakak baring, kakak ternampak dekat tingkap ada kibaran Casey. Apa benda ni? Bila kakak perhatikan, Casey cuba bayangkan, seekor burung gagak berada betul-betul dekat tingkap. Dia bukan hinggap dekat tingkap kakak Casey, malah burung gagak itu seolah-olah boleh kakak katakan macam hummingbird, terapung-apung di depan tingkap. Mana burung gagak boleh buat macam tu, Casey? Burung gagak terapung-apung depan tingkap sambil sayapnya berkibaran naik turun depan tingkap bilik. Kakak dengan segera keluar dari bilik. Bang, sini bang. Bang, sini bang. Bila suami dengan anak-anak masuk bilik, nak tunjuk dekat tingkap, burung, benda, apalah gangguan mistik tu hilang begitu saja. Kakak istighfar, Casey. Dan Casey, untuk sekian-sekian waktu yang lama, makan masa lebih kurang beberapa bulan lamanya, kakak seorang yang nampak, kakak seorang yang kena ganggu. Tengah-tengah malam bila suami dengan kakak sedang tidur, kakak terjaga waktu malam kerana mimpi ngeri, ternampak burung yang sama. Casey, burung gagak Casey terapung-apung depan tingkap bilik. Sampaikan dah beberapa bulan kakak kena gangguan ini, penampakan burung yang menakutkan, kakak jumpa dengan seorang pakar. Pakar ini telah pun memberikan kakak 2 daun. Tak tahulah daun apa, tapi daun itu telah pun disapukan dengan kapur sirih. Kemudian dia kata, saya boleh tolong awak, tapi saya nak tahu barang apa tu. Awak ambil 2 daun ini, kalau nampak burung tu lagi, awak letak di kelopak mata dua-dua dan awak baca ni. Kakak punya bodoh. Maklumlah, Casey, manusia ni memang tak lari dari kebodohan. Ambil daun tersebut, niat di hati ni memanglah nak bantu so-called, kata Kak Fauzia, pakar. Ambil daun tu, simpan sembunyi, tak nak beritahu suami, takut suami marah. Kemudian hari pertama kakak ada daun, tak ada gangguan. Hari kedua, ketiga, lama, Casey. Nak dekat 2 minggu. Dalam hati bersyukurlah, mungkin agaknya burung tu dah pergi ke tempat lain. Pendengar Ria 897. Sampailah satu malam, apabila suami dengan anak-anak turun sekejap saja. Turun ke kolong blok, pergi 7-Eleven. Hari itu merupakan hari Jumaat. Esok anak-anak tidak bersekolah. Kakak seorang dalam rumah. Suami tanya berkali-kali, awak nak ikut tak? Taklah bang, saya penat. Suami nak keluar pun tanya, seolah-olah ada alamat beritahu sesuatu akan berlaku. Awak betul tak nak ikut? Jomlah, kita turun dengan anak-anak. Kita jalan kat depan kejap. Tak apalah abang, pergilah, saya penat lah bang. Seolah-olah suami tahu sesuatu akan berlaku. Suami tanya lagi. Bila sampai kolong blok, suami telefon, awak nak kirim apa-apa? Tak nak lah bang. Abang pergi je lah, saya penat lah bang. 3 kali suami tanya. Letak telefon, masuk bilik. Dari jauh nampak kisi cahaya menghampiri. Ni mesti burung tu tau. Dalam hati bercakap tau. Jadi burung tu hampir depan tingkap kakak. Kakak tabahkan hati. Kakak kuatkan semangat. Buka pintu almari, ambil daun kiri kanan, letak di kelopak mata. Kakak baca, kakak buka. Ya Allah, Casey, rupa-rupanya bukan burung gagak, Casey. Depan tingkap kepala orang hantu penanggal. Astaghfirullahalazim. Kakak lari keluar terpekik-pekik ketakutan. Telefon suami, satu badan menggigil. Suami balik lari dengan anak-anak. Kelihatan kakak ketakutan. Dipendekkan cerita, suami marah kakak. Ternampak daun yang disalut dengan kapur sirih. Tanya, ni apa benda ni? Kakak tak jawab, Casey. Kakak diam. Oleh kerana kakak terlampau takut, suami tolak tepi kemarahan, buang daun tersebut. Dan kakak berjumpa dengan pakar. Dikatakan nak bantu kakak. Pakar tu bantu kakak balik tutupkan hijab. Kalau tak, sampai bila-bila kakak akan nampak.
Bila kakak kata tu penanggal, dia berikan kakak sesuatu. Kakak pulang, suami nampak, suami buang. Suami panggil ustaz. Senang saja. Awak cuba setiap malam solat dalam bilik ni, jangan tukar tempat. Awak azan, ikut kiblat, tangan tunjuk ke arah tingkap setiap kali waktu maghrib. Jangan putus. Selepas beberapa bulan, suami lakukan perkara yang diajar oleh ustaz tersebut. Gangguan gagak waktu malam tidak lagi muncul, Kisi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, saya akan terus bacakan kisah kiriman SMS berikut ini yang saya terima. Datangnya daripada Aslam, berkongsi pengalaman peristiwa. Dan katanya di sini, saya pernah pulang agak lewat malam, sekitar pukul 2 lebih pagi. Dan apabila sedang saya berjalan, ada dua budak Cina perempuan. Agak muda, saya rasa lingkungan usia mereka antara 15 hingga 17 tahun. Saya waktu itu, kata Aslam, sedang menunggu lift di rumah saya di kawasan Masling. Rumah saya berdekatan dengan sebuah longkang yang agak besar. Paham-pahamlah Kisi di mana agaknya. Jadi Aslam kata sedang menunggu lift, dua budak perempuan lari dan memanggil saya. Katanya, Uncle, help. Jadi saya tuli, saya kata, what happened? Saya tanyakan ada pencuri ke? Dia kata tak. Dia kata boleh tak tolong temankan dia balik, dia takut. Takut apa? Dia nak cakap pun tak tahu. Nema Uncle, please Uncle help me. Dia suruh temankan mereka pulang ke rumah. Jadi rumah saya tingkat 10. Rumah budak-budak ni tingkat 6. Jadi saya pun temankan mereka sampai depan pintu rumah. Dia ucapkan terima kasih. Sampai depan pintu, ibunya pun keluar ucapkan terima kasih. Terima kasih pada saya. Jadi saya tak sempat nak tanya. Mereka kelihatan ketakutan sangat. Keluar lift mereka lari. Jalan betul-betul ke si. Tapi saya kemudian lari sebab rumah mereka berdekatan dengan lift. Jadi saya pun toleh, kemudian rasa meremang sangat bulu rumah. Dalam hati saya, kata Aslam, tertanya-tanya, budak ni dua orang tadi tu lari dari siapa? Saya pergi ke lift lobby. Rumah saya tingkat 10 kan? Rumah mereka tingkat 6, saya tekan butang lift. Lift yang tadi naik ke atas. Sedang tunggu lift, saya dengar suara benda mengerang. Betul-betul di sebalik tembok belakang lift. Kisi, pendengar Ria 897. Mata saya mula tengok kiri, tengok kanan. Ya Allah, bunyi apa pula tu? Lift pun sampai, Kisi. Saya masuk ke dalam lift, tekan tingkat 10. Sepanjang lift dalam perjalanan naik ke atas, fikiran saya tak tenang. Saya mula rasa takut, meremang bulu roma apabila lift sampai tingkat 10, pintu terbuka. Kelihatan di sebalik tembok, betul-betul tepi lift tembok, nampak macam rambut hitam mengurai. Tapi tak nampak siapa, cuma nampak macam kepala manusia sedikit saja dengan rambut hitam panjang mengurai. Bila dah ternampak, saya tekan butang pintu terbuka. Saya pejam mata, saya baca. Saya kuatkan semangat. Saya lari sampai depan pintu. Saat saya sedang nak buka pintu rumah saya, Kisi, dapat rasakan dekat belakang saya macam ada benda sedang memerhatikan saya. Tapi saya tak toleh. Saya buka pintu. Isteri saya kebetulan keluar dari bilik, nampak saya. Bang, baru balik bang. Isteri terdiam. Bang, tutup pintu bang. Pendengar Ria 897, saya rasa isteri ternampak sesuatu. Dengan segera masuk, saya tak tutup pun bin besi, pintu kayu saya tutup, saya kunci semua, Kisi. Saya menghampiri isteri saya, napas tercungap-cungap. Isteri saya terus peluk saya selawat di telinganya, dia pun ikut saya selawat. Kemudian saya masuk tandas, ambil wuduk. Saya masuk ke dalam bilik, solat 2 rakaat untuk tenangkan diri yang sedang takut. Selepas solat, barulah saya boleh berfikir dengan baik, dengan jelas. Isteri saya duduk atas katil ketakutan.
Kemudian saya tak berani tanya sebab saya tak nak isteri fikirkan. Saya temankan isteri sampai dia terlelap, barulah saya tidur. Keesokan harinya, saya tanya pada isteri. Isteri saya sampai ke saat ini tak nak beritahu apa yang dia nampak. Dia kata dia tak nak cakap. Tapi saya rasa saya tahu. Sebab pernah beberapa rakan mengatakan kawasan rumah saya ada penampakan makhluk yang dikenali sebagai hantu penangga. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang diketengahkan oleh pendengar tadi, katanya beliau tak nak ke udara sebab takut nanti ibunya terdengar mungkin kisah yang dah disampaikan. Berlaku pada hujung minggu lalu. Beliau dan ibunya telah pun ke seberang lah. Jadi seberang tu negeri mana saya tak nak sebutkan. Beliau telah pun menemankan ibunya dengan adik ibunya, kalau tak silap saya makciknya macam gitulah, nak melahirkan, ya, ataupun seseorang lah dalam anggota keluarganya nak melahirkan, dan dalam kawasan sebuah rumah kampung. Jadi apa yang berlaku bila dalam keadaan malam tu, dalam rumah tu ibunya, orang yang nak melahirkan ni, dengan bidan lah. Bidan pun cuba tenangkan yang nak melahirkan. Biasalah kalau wanita nak melahirkan ni kesakitan, harus mengawal pernafasan. Jadi dalam keadaan rumah yang sedang ialah semua beri tumpuan pada yang nak melahirkan ni, beliau sebenarnya duduk di luar, ya, dan bidan dengan ibunya dalam bilik lah mungkin, sedang cuba membantu yang nak melahirkan ni. Tiba-tiba kata beliau, ibunya terperasan ada titisan air jatuh, ya, dekat kawasan wanita nak melahirkan ni, dalam bilik tersebut. Jadi kata beliau, mak saya Kisi, tengok air apa menitis ni. Dia dongak atas Kisi, ada kepala penanggal. Mak saya tunjuk, apa tu? Dekat atas, bidan tu nampak terperanjat Kisi. Kemudian panik, orang-orang yang duduk di luar semua seolah-olah masuk dalam bilik. Nampak kepala penanggal Kisi, terus benda tu terbang lari keluar dari rumah kampung tersebut. Okey, para pendengar Ria 897, saya akan teruskan kiriman SMS. Berikut ini kiriman SMS. Ingat Misteri Jam 12 ini hanya satu hiburan. Setiap kisah yang saya baca, email, SMS, panggilan yang saya jawab, cerita yang disampaikan, jangan kita terikut-ikut dan percaya. Anggaplah semua hanya hiburan, macam menonton filem-filem seram. Baik, ini datangnya daripada V. Kata V, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya V, saya ingin berkongsi sesuatu Kisi. Apa ni, hujung minggu lalu saya di rumah abang ipar saya. Abang ipar saya telah pun membeli sekeping DVD, apa ni, sekeping DVD. Kalau saya ingat-ingat lupa tajuk DVD-nya. Tapi bunyinya seolah-olah macam ni lah. The Truth Behind the Killings. The Truth Behind the Killings. Lepas tu saya rasa saya tak pasti sangat, kata V. Tapi apa yang berlaku, DVD ini menceritakan tentang kisah di salah sebuah negeri. Bukan di Singapura, bukan Malaysia Kisi. Saya tak nak sebut negeri mana lah. Dan ia bukan dalam bahasa Inggeris lah, tapi katanya ada terjemahan bahasa Inggeris, ada subtitle tentang banyak kematian yang pelik-pelik berlaku di salah sebuah kampung. Dan juga ada sekumpulan researcher ataupun penyelidik telah pun menjalankan satu dokumentari. Dan dalam dokumentari ini sebenarnya kisah ini merupakan mereka dengar macam kisah dongeng. Tapi bila mereka buat interview dengan beberapa penduduk kampung, mereka telah pun diketemukan dengan seorang bomo. Dan bomo ini pada mulanya enggan untuk ditemu bual. Dan selepas beberapa kali diberikan jaminan, akhirnya dia benarkan untuk temu bual. Tapi tak boleh nampakkan mukanya, hanya temu bual nampak belakangnya sahaja.
Dan katanya di sini, kematian dalam kampung ini yang pelik dan misteri adalah kematian, bayangkan para pendengar, dekat negeri ni pun ada makhluk penanggal. Kita ingatkan negeri-negeri Singapura, Malaysia. Jadi katanya penduduk-penduduk kampung tersebut yang mati secara mengejut dengan gigitan ya di lihinya, bekas gigitan dan disobek lah macam koyak gitu. Ini adalah bayangkan ini adalah gigitan yang dibuat oleh makhluk yang dipanggil penanggal. Ataupun kata orang-orang ni menananggal, macam itulah. Dan katanya di sini, pada mulanya penyelidik ini tidak percaya. Katanya itu semua dongeng. Apabila Bomo tunjukkan yang dia ada simpan menananggal ataupun penanggal, penyelidik semua menjadi takut. Benda tu nampak Casey, kepala manusia dalam tempayan. Seram pula baca, meremang rumah saya. Dan selepas tu saya sebenarnya nak pinjam, nak tunjukkan Casey. Tapi abang ipar saya kata teman dia nak tengok DVD tersebut. Nanti kalau ada peluang saya tunjukkan pada Casey. Kisah makhluk penanggal yang telah pun katanya membunuh beberapa penduduk. Entahlah Casey, kadang-kadang DVD macam ni orang pun boleh buat-buat cerita. Terima kasih dari V. Selamat tengah malam. Dan cakap pasal penanggal, ada kiriman SMS email yang kebetulan ada depan saya. Tadi saya dah simpan. Okey saudara, ini kisah berlaku di salah sebuah estet perumahan di Marsiling. Dan benar atau tidak tak pastilah. Ingat, ini kiriman daripada Naim. Casey, saya ingin berkongsi beberapa perkara yang cukup menakutkan. Saya dengan isteri pernah terbangun di waktu malam apabila dengar ketukan. Dan benda ini berlaku berterusan. Tapi hairan bila buka pintu tak pernah ada orang depan pintu, Casey. Dah banyak kali setiap malam mesti dengar orang ketuk pintu. Tapi bila buka dah tak ada. Kadang-kadang saya dengan isteri diri lama depan pintu. Akhirnya bila ketuk saya buka terus hilang. Takkanlah orang boleh lari gitu pantas. Jadi pada satu hari ini, saya telah pun beritahu kisah saya pada seorang pakcik yang bertugas di tempat saya. Dia telah pun kasih saya air, sejenis air yang dibacakan. Kemudian dia kata pada saya, malam sebelum tidur minum air ini, sebelum tu selawat dan sebagainya lah. Dan katanya selepas saya tidur, kalau terbangun juga di waktu malam, terdengar ada orang ketuk-ketuk pintu. Saya dengan isteri keluar. Kalau nak buka pintu, jangan buka pintu. Katanya hanya lihat pada lubang pintu saja. Dan sebelum itu, ambil air ini, letak di telapak tangan kanan dan kiri, kemudian sapukan ke muka dengan membaca ... yang tak nak saya sebutkan. Takut nanti salah-salah ni semua. Okey, tapi jangan ikut. Kata Cik Naim, saya terbangun. Isteri saya pun terbangun. Kami keluar sampai depan pintu. Saya tak boleh tahu. Saya ambil air itu, tuangkan di telapak tangan, saya gosok, kemudian sapu di muka. Isteri tanya kenapa. Isteri saya nak buat, jangan. Jadi kata Cik Naim, apabila saya teropong dekat lubang pintu, dengar kedung. Casey, saya tengok tak ada orang. Tiba-tiba saya nampak sebelah bawah sekali. Saya cuba jengkitkan kaki, tengok betul-betul ke bawah pintu. Saya nampak ada benda macam hitam sangat. Jadi benda tu macam hentak lagi. Dia ghostan ke belakang. Casey nampak, Casey rambut panjang, muka manusia, Casey. Casey, saya rasa saya nampak penanggal. Saya terus tarik tangan isteri, meremang bulu rumah saya masuk dalam bilik. Sedang dalam bilik, isteri sampai takut. Isteri saya sampai terperanjat. Baik-baik tak takut. Bang, kenapa ni bang? Bang, kenapa ni bang? Isteri saya menangis. Awak jangan cakap, awak. Jangan keluar lagi. Malam-malam orang ketuk pintu, jangan buka pintu. Awak faham tak? Casey, saya rasa saya nampak hantu penanggal, Casey. Ini merupakan satu lagi kiriman email yang saya terima. Tapi kali ini kisahnya bukan di Singapura, ya, di salah sebuah pulau. Pulau yang disebutkan adalah Pulau Ubin. Dari Nazlan, kata Nazlan, selamat tengah malam, Casey. Lebih kurang sebulan yang lalu, saya dan teman saya seramai 5 orang dah
buat perancangan untuk berkilah dan memancing di Pulau Ubin. Jadi bila sampai tarikhnya, 3 teman saya tarik diri. Mereka katanya ada hal yang harus mereka lakukan. Jadi terpaksalah saya dan teman saya 2 orang saja. Jadi kami berdua ni Casey boleh pilih tak nak pergi, oleh kerana saya dan teman saya dah semangat sepanjang minggu sebelum kami berangkat nak pergi Pulau Ubin tu. Dah berbual, dah bercerita. Sempat saya beli barang-barang, joran baru, saya beli tent baru, dan teman saya pun sama. Kami berdua semangat sangat-sangat. Walaupun 3 teman tarik diri, kami tak fikir tentang keselamatan. Kami tetap berdegil ingin meneruskan ekspedisi kami ke Pulau Ubin untuk memancing dan berkilah. Jadi bila harinya sampai, saya jumpa teman saya di Changi Point untuk naik ferry ataupun naik bambut pergi ke Pulau Ubin sekitar pukul 5 petang. Jadi semua dah siap, perkakas-perkakas pancing, alat-alat untuk hujan, lampu suluh dan sebagainya. Bila sampai, kami pun naiklah satu van. Seorang lelaki Cina ni, kami sebutkan kami nak pergi kampung ... Dia tanya kami, overnight ke? Kami kata, yes, kita overnight uncle. Wah, lu orang berani itu tempat pergi overnight Tiba-tiba ia macam seolah-olah menyerang saya untuk berfikir, kami 2 orang berani pula Tak apalah, kami kata pada uncle, no lah uncle, sana pergi pancing aja lah, kami pergi sana. Lala, 2 orang je lu berani ini macam punya hari sana memang tak ada orang tau, kata pemandu itu. Jadi sambil berjalan tu, dia berbual-bual pasal tempat tu, kami dah naik seram. Dia kata tempat tu banyak benda-benda yang aneh menakutkan berlaku yang pernah dinampak oleh beliau dan juga teman-teman yang lain yang memandu. Dan ada juga para pengunjung yang datang ke tempat itu untuk menggunakan sebagai tempat beriadah bersama keluarga, juga pernah bertanya pada beliau perkara-perkara aneh. Pada mulanya saya tak percaya. Jadi dah sampai, kami bayar dan kami bilang esok kami nak balik. Jadi jemput kami pukul 10 pagi. Dia kata, okay, no problem. Kalau malam ni lu mau balik pun lu telefon gua. Jadi Casey, saya kata, malam ni mana ada bot? Lala, lu tak semestinya balik dari Singapura apa? Lu boleh balik duduk itu jetty lah. Tunggu sampai pagi bot sampai lah. Jadi nak tak nak, kami kata okey, uncle tu pun jalan. Saya pun pitch up tent, dan juga teman saya ni pasang tent satu lagi untuk simpan barang-barang kami. Jadi dah tu pasang joran, duduk sambil minum air, berbual, dan satu persatulah joran kena makan ikan. Wah, semangat Gisi. Baru mula 2 jam memancing, dah dapat dalam 5 ekor ikan. Jadi masuk dalam styrofoam box warna putih. Jadi Casey, sedang kami duduk berbual-bual lagi, kedua-dua joran kami ditarik. Jadi saya pun pergi ke depan, teman saya ke depan, kami tarik joran kami. Dan bila datang balik, kami dapati styrofoam box kami terbuka. Saya tanya teman saya, kau tak tutup betul Kau tengok terbuka ni angin tiup. Aku tutup betul lah, mana boleh angin tiup? Sedangkan kami cocok dengan besi halus. Jadi bila buka Casey, terperanjat, nampak ada seekor ikan dah terkeluar, ada bekas gigitan, dan yang lain-lain tu ikan saya macam ada benda yang genggam. Saya terperanjat, tengok ada anjing tak? Tak ada benda Casey. Jadi saya dan teman saya dah rasa tak sedap, bulu roma remang. Tiba-tiba dekat belakang bunyi macam ada benda lari di semak samun. Saya dengan teman saya mula teringat akan kata uncle. Katanya bila kami jalan awal tadi, baik-baik tempat sini ada kepala terbang. Casey dia tak tahu nak cakap penanggal. Dia kata ramai orang kata dah nampak banyak kali ada kepala terbang. Nak dekat dengan kawasan yang pokok ... Saya toleh nampak pokok yang uncle tadi sebutkan Casey. Punyalah terperanjat bila saya tenung betul-betul. Atas pokok tu mula-mula ingatkan buah. Sekali bila tengok ada kepala Casey, rambut punya panjang, saya dan teman saya dah tak sedap. Kami terus masuk dalam tent, zip tent kami, buka radio untuk hilangkan rasa takut. Casey nak tahu tak? Bila teman saya dan saya berada dalam tent, kami tak nampak Casey, tapi kami dengar ada benda geledah styrofoam box kami yang ada ikan yang kami tangkap awal tadi.
Saya dan teman saya dalam tu istighfar. Kami berdua kecut Casey. Punyalah takut. Sampai benda tu tak ada, angkat telefon uncle. Uncle, where are you? Uncle tu kata, okay, I come. Dia datang jemput kami. Malam tu kami pancing dekat jeti Pulau Ubin. Bayangkan Casey, pengalaman kami yang hampir-hampir bertemu dengan maut. Kami nampak hantu penanggal. Yang ini dari kiriman seorang pendengar namanya Mak Ngah. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam Mak Ngah. Mak Ngah pendengar yang dah lama, tapi kali ini pertama kirimkan kisah pada Kisi. Mak Ngah tinggal di salah sebuah kawasan dekat dengan Yishun. Kisi, blok Mak Ngah, tak boleh sebutkan blok lah Mak Ngah, minta maaf Kata Mak Ngah, blok Mak Ngah di blok ... ini, tengah-tengah malam tengah tidur Kisi, tiba-tiba tekak ni macam haus nak minum air. Keluar dari bilik dengan semangat masuk dapur, tak buka lampu, menuju ke arah peti ais. Tarik pintu peti ais tu, ambil botol air sejuk dan tuang dalam cawan, berdiri depan pintu peti ais. Bila sedang minum, terdengar sesuatu. Ketukan di tingkap dapur. Jadi sedang berdiri ni, Mak Ngah punya pintu peti ais sebelah atas ni, kalau buka dia besar lah, jadi tertutup, tak nampak. Sedang minum air berdiri ni, terdengar bunyi ketukan. Jadi pada mulanya, kata Mak Ngah, saya fikirkan itu mungkin bunyi peti ais. Pintunya kah? Jadi sebab bunyinya halus. Setelah minum air, dah letak botol air tu balik, tutup balik peti ais tu, dah tak bunyi lagi dan memang tak terpandang pun dekat tingkap. Jalan pergi dekat singki air tu nak cuci cawan yang dah digunakan. Sedang bilas, tiba-tiba perasan ni Kisi, dekat tepi tingkap ni macam ada orang sedang menjenguk. Jadi Mak Ngah toleh betul-betul tepi tingkap dekat singki air ni. Toleh sebelah kiri, Tuhan aja yang tahu Kisi. Mak Ngah nampak macam ada penanggal Kisi, tapi tak jelas. Tapi nampak macam ada benda terbang, kepala terbang dekat tingkap bahagian tingkap dapur. Terus dah habis cuci tangan, bilas cawan tu kat tepi, jalan masuk dalam bilik, tarik selimut. Ingatkan nak tidur, tak ada apa-apa. Benda tu boleh merayap masuk dalam tingkap bilik Kisi. Kali ni luar tingkap bilik pula. Kejutkan suami. Bang. Suami bangun dengan keadaan marah. Kenapa ni awak kejut saya? Bang, kita tidur bilik lain boleh bang? Suami tanya kenapa. Saya cakap bang, tidur bang, bangun bang. Saya dah tarik selimut dah, kata Mak Ngah. Nak get ready, standby, nak tukar bilik. Kisi nak tahu, tiba-tiba benda tu boleh buat suara mengerang Kisi. Punyalah seram. Suami dari tidur sampai terbangun, boleh rasakan yang suami ni tiba-tiba fresh. Dia boleh tanya lagi, tu bunyi apa tu Wak? Nak ketawa tak boleh sebab takut. Terus tarik selimut, ambil bantal. Kita berdua suami isteri tidur kat mana Kisi? Kita tidur dekat living room. Itulah pengalaman Mak Ngah yang tak dapat dilupakan di salah sebuah estate perumahan di Yishun. Oh ya, sebut tentang Yishun tempoh hari saya dah ceritakan lah. Ada kontraktor yang jumpa keranda. Keranda dekat estate perumahan Yishun. Bayangkan, tempat tu dah tak ada lagi kubur, tapi sedang korek-korek nak buat kerja-kerja peningkatan dan sebagainya. Jumpa keranda, babe. Keranda berusia saya rasa mungkin 30-an, 40-an tahun. Cik Mang, sudahkah Cik Mang bersedia Cik Mang? Sudah. Bagus, dia tangkap mood. Okey, Cik Mang terpulang. Cik Mang nak baca email, 2 email ataupun nak baca satu, mana email? Sekejap. Okey, ni tadi Cik Kasih dah kasih kan? Cik Mang ada 2 email. Cik Mang boleh baca satu atau 2. Cik Mang suka hati Cik Mang, tengok mana sesuai. Dan Cik Mang mesti jawab satu panggilan Boleh Alamak, Kisi nak kena ke? Nanti tak boleh lah Kisi, tolong. Tak ada. Mesti jawab satu panggilan. Satu je phone call lah. Jadi tengok Cik Mang interaksi dengan pendengar macam mana. Boleh Cik Mang? Boleh lah. Okey. Jadi para pendengar, saya akan tinggalkan Cik Mang sekarang. Saya akan keluar. Jadi Cik Mang, good luck. Salam sikit. Saya akan salam tangan Cik Mang. Cik Mang, good luck. Kisi akan keluar. Kisi keluar.
Casey akan... Sekejap ya. Cik Mang sekejap ya. Sekejap. Ya. Casey akan tutup lampu Alamak. Belok. Okey. Okey, good luck Cik Mang. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar misteri jam 12. Cik Mang baca email yang Cik Mang terima daripada Kak Maria. Kata Kak Maria, Casey, Kak Maria pernah ternampak. Lemak. Kak Maria pernah ternampak hantu penanggal, Casey. Hantu penanggal ini Kak Maria nampak apabila Kak Maria dengan suami dan anak-anak sedang berjalan dekat tepi kawasan MacRitchie. Alamak, ni apa ni rumah aku ni? Casey, betul. Waktu Kak Maria sedang berjalan dengan anak dan suami pukul 8 lebih malam, anak Kak Maria yang berusia 8 tahun cakap pada Kak Maria, Mama, dekat atas pokok tu kenapa macam kepala orang? Bila Kak Maria dengan suami tengok betul-betul, kita dua nampak. Mula-mula ingatkan monyet. Sebab Casey dekat MacRitchie banyak sangat monyet. Kalau Casey pernah pergi ke sana. Bila perhatikan betul-betul, suami pun cakap, "Awak, kita jalan sekarang. Cepat-cepat." Sedang berjalan dengan pantas. Boleh dengar Casey suara suami, mulut dia komat kamit baca bismillah, baca Al-Fatihah. Kakak naik takut. Bila pusing tengok atas pokok, Casey benda tu terbang. Dari satu pokok ke pokok yang lain, nampak benda bulat macam kepala orang, Casey. Casey, Kak Maria dengan suami dengan pantas lari dan tinggalkan MacRitchie untuk pergi ke tempat meletak kereta. Itulah pengalaman tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih dan selamat malam. Apalah Kak Maria cerita MacRitchie pula. Ceritalah dekat Bedok ke, dekat Pulau Ubin ke, dekat Malaysia ke. Ini MacRitchie rumah Cik Emang pula dia cakap hantu penanggal. Alamak, macam mana nak balik ni? Ada orang telefon lah. Macam mana ni? Ayo. Tolonglah, jangan macam ni lah. Nanti nak jawab tak nak? Jawab je lah. Tak ada apa-apa lah ni semua. Mana boleh ada benda punya, tak ada benda punya. Hello? Hello, siapa sana? Hello, Ya, siapa sana? Cik Mang. Ah, Cik Mang, apa khabar Cik Mang? baik. Siapa sana? Bagus Cik Mang, baik. Ah, siapa tu? Mang, Ah, nama saya Pak Mang. Pak Mat Pak Mat ada cerita hantu tak, Pak Mat? Cerita seram ada tak? Cik Mang, Ah, Pak Mat tak ada cerita. habis? Mak cuma nak cakap baik-baik Cik Mang Kuasa mah Pak Mat ni. Pak Mat, ada cerita tak, Pak Mat? Cik Mang, dalam konti tu bukan sembarangan. Cik Mang baik-baik tau. Pak Mat bukan apa. Pak Mat ni dah lama mati. Pak Mat jangan macam-macam ni. Kau asal dah Pak
Paman, Cik Man potong lah. Baik-baik, Cik Mak. Paman, you don't do this, okay? I can sue you, you know. I call Cik Afan, Paman. Kuasa ni, Paman. Siapa tu? Tak kelakar. Not funny, okay? Don't play, okay? I call Cik Afan lah. Tak kelakar lah. Jangan macam ni lah. Orang dah gelap-gelap dekat konti. Tolong lah, jangan macam ni. Siapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu? Tak kelakar, okey? Siapa tu? Hello? Farah. Farah Peringari lah 89 apa? Okey, kita dengar lagu dulu.